Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد, Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kursus berkenaan dengan solat ni, yang mana kita buat dalam tempoh mana masuk hari ini hari yang ke-7, betul? Hampir sejam kita bincangkan dan kita bahaskan secara teori dan praktikal, insyaAllah Jumaat saja. Tapi nak suruh tiap-tiap orang buat, maka kita kata masalah sikit. Jadi kita ambil apa yang dapat kita buat sajalah. Baik, pada hari semalam Ustaz Yunus yang bentangkan tajuk ni, dia dah sampai pada tajuk berkenaan rukun solat, betul? Habis rukun dia dah confirm tak ada masalah. Dan mana rukun tadi kita kata adalah perkara-perkara yang dalam solat ini kalau tak buat, solat anda tidak sah. Tidak sah langsung, solat itu batal. Tapi ada tajuk dalam solat ini yang dikata perkara-perkara yang wajib. Dia tak rukun tapi wajib. Perkara-perkara yang wajib ni ada 8 perkara. Dan kena ingat perkara yang wajib ini dia bukan rukun, tapi kalau tinggal dengan sengaja tinggal. Kenapa? Sebab dia kata wajib saya tinggal, bukan rukun saya tinggalkan. Benda orang tersebut dia ada masalah. Pasal dia telah orang kata meninggalkan benda Nabi SAW buat, maka dikira perbuatan yang tadi menyebabkan solat dia tidak sah, terbatal solat dia. Jadi kita kata macam orang sengaja tinggalkan, contohnya takbir intiqalat, takbir untuk pindah daripada berdiri ke rukuk betul, dari rukuk i'tidal sama hamidah ketika sujud dan sebagainya. Itu dikira sebagai benda-benda wajib dalam solat. Mungkin sebelum ni kalau kita belajar menyatakan bahawa benda tu sunat saja, tak baca pun tak mengapa, tapi kena perhatikan sekarang, kerana ia adalah di antara perkara Nabi tak pernah tinggal. Yang kena Nabi tak tinggalkan, bukan rukun, itu wajib. Benda Nabi tak tinggalkan, sentiasa buat secara berterusan. Macam tahiyat awal. Tahiyat awal ditinggalkan, tapi Nabi SAW akan sujud sahwi untuk perkara tersebut. Jadi dia kata wajib ni, bagi yang lupa dia melakukannya, untuk berkenaan kita kena sujud sahwi. Jadi kita akan belajar sujud sahwi macam mana. Dan perbezaan di antara rukun dengan dia ni adalah siapa-siapa terlupa satu rukun, tidak akan sah solat melainkan dia kena lakukan. Contoh macam orang tu kalau dia kata di hari tu dia solat tertinggal rukun, contohnya macam dia tidak rukuk. Okey, rakaat tu rosak. Contoh katakan dia sembahyang Zuhur 4 rakaat. Rakaat yang ketiga contohnya, 2 rakaat pertama dia solat betul, cukup syarat. Tapi rakaat yang ketiga dia terus, contohnya macam terus sujud. Katakan terus sujud mana rakaat pertama okey, betul, ikut macam 14 yang kita bincangkan. Rakaat kedua pun betul, bagus. Rakaat ketiga dia rukuk 2 kali ke, ataupun dia tak rukuk langsung, dia terus sujud. Tiba-tiba sujud macam aku tak rukuk kan, contohnya aku tak rukuk. Okey, maka bangun balik dan dia bukan solat dari zero, tapi dia sambung balik daripada 2 solat rakaat ketiga. Faham? Manakala ni kata orang tu sujud lepas tu sujud tak betul ke, tak betul sujud, rakaat itu rosak. Solat itu tidak batal solat itu tidak keluar, jangan keluar macam batal lah, gagal. Benda tak berlaku. Mana kita kata orang berkenaan dituntut daripada dia tambah 1 rakaat. Mana rakaat yang tu rosak, tambah 1 rakaat. Contoh macam dia semayang sepatutnya 4 rakaat. Rakaat pertama betul, rukun cukup dan sebagainya. Kedua betul, ketiga ada masalah. Ataupun dia semayang 3 betul, yang keempat masalah, tambah 1 je lagi. Faham tak? Tambah 1 lagi, start daripada dengan Fatihah sampai habis. So yang itu yang rosak tadi tu tak dikira. Itu yang dipanggil wajib. Ini kita panggil wajib. Okey, benda-benda wajib tertinggal tak perlu kita ulang balik. You don't have to repeat. Kena duduk balik tak payah. Dah berdiri tegak, tak payah duduk dah. Dah berdiri tegak, tak payah duduk dah. Itu sebab kenapa kita kata dekat sini dalam nota tu, muka surat nombor 13, 13, disebut bahawa sesiapa terlupa satu rukun, maka tidak sah solatnya melainkan dia lakukan benda berkenaan. Sedangkan siapa-siapa lupa satu benda yang wajib, solat dia sah, tapi dia kena kena memadai ganti dengan sujud sahwi. Mana sujud sahwi dia kena buat. Lepas daripada sebelum salam nanti kita akan bincang nanti. Sebelum salam ke lepas salam
Kita akan bincang lepas ni. Kerana rukun-rukun adalah lebih ditekankan banding dengan perkara wajib. Dan penjelasan ni ambil ikut-ikut. Yang pertama, okey, kesemua, okey, apa dia kata ada 8 perkara wajib. Maksud dia kena buat. Kerana Nabi tak pernah tinggalkan, kita buat. Bahkan bukan sunat muakkad. Dipanggil sebagai ada separuh para ulama kata sunat muakkad. Maka dia kata tak buat pun tak apa, tak batal sembahyang. Tapi jawapannya kalau sengaja orang tu tinggalkan, maka dia ada masalah. Contoh dia apa? Ucapan takbir selain takbiratul ihram. Itu takbir ketika rukuk, ketika sujud, bangun sujud, sujud balik, bangun daripada duduk sujud tadi nak berdiri semula, semua takbir-takbir berkenaan dipanggil takbir intiqal atau peralihan peralihan movement kita, itu dipanggil sebagai benda wajib. Okey. Kerana kata-kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia kata aku melihat Nabi SAW bertakbir pada setiap naik dan turun, berdiri dan juga duduk. Cuma Sami-Allahu liman hamidah je lafaz yang lain. Lain semua pergerakan dia Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan in the end sampai habis. Faham So jangan sengaja-sengaja tak nak buat. Ini dipanggil jangan macam tak apalah, bukan rukun. Kan kita belajar 14 punya rukun. Lepas ni tak payah buat. Tak. Jangan. Ini kena buat. Kerana dia adalah perkara yang Nabi SAW tak tinggalkan, maka dibuat. Dia sama kedudukan dengan tahiyat awal. Okey, mana kalau tertinggal kerana lupa, tak apa, go on. Tapi sujud sahwi kena buat. Tapi kalau kata tertinggal, sengaja tinggalkan, solat tu batal. Maksudnya kita kata kita menyalahi, sengaja meninggalkan sunnah Nabi SAW ataupun apa yang Nabi letakkan sebagai pergerakan dia, maka kita kata benda tu adalah melanggar daripada masalah benda-benda yang wajib. Baik. Dan semua Nabi SAW berterusan padanya sehingga baginda wafat. Sampai baginda wafat, Nabi rukuk dan sujud dan sebagainya, Nabi takbir. So jadi kenapa pula kita kata, memandai kita kata benda tu hanya sunat saja? Tak. Dia wajib panggil. Bukan sunat muakkad, dia wajib. Okey. Dan apa dalam sabda baginda SAW, Nabi kata apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kamu sebenarnya kamu lihat aku bersolat. Macam mana kalau aku lihat aku bersolat, solat macam tu. So Nabi ada pergerakan tadi dan lafaz tadi, maka lafaz dia kena buat. Faham? Okey. Kedua, kata-kata Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah bagi imam dan orang berseorangan. Mana siapa yang jadi imam, dia akan bangun, ketika bangun tu Sami Allahu liman hamidah. Ataupun orang tu solat seorang-seorang pun dia akan kena sebut ketika bangun tu Sami Allahu liman hamidah. Makmum kena sebut Rabbana lakal hamd. Kalau kita berjemaah, ke atas makmum yang dituntut adalah ketika imam sebut Sami Allahu, kan imam rukuk, imam bangun je kan, Sami Allahu liman hamidah, kita bangun sebagai makmum, kita sebut Rabbana lakal hamd terus. Okay? Kita sebut Rabbana lakal hamd. Tapi kita kat Malaysia sering apa? Imam Sami Allahu liman hamidah, kita pun Sami Allahu liman hamidah juga. Ada sebenarnya ikut daripada hadis Nabi SAW yang kita baca bawah tu nanti. Kita sebut Rabbana lakal hamd bagi makmum. Bagi imam dan juga orang berseorangan, bangun tu kena Sami Allahu liman hamidah. Okey? Kerana Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, dahulunya Rasulullah SAW akan bertakbir ketika mula mendirikan solat. Nabi akan sebut Allahu Akbar ketika mula solat. Baginda akan bertakbir ketika rukuk. Kemudian baginda akan berkata Sami Allahu liman hamidah ketika baginda menaikkan tulang belakang baginda daripada rukuk. Nak teruskan tulang belakang daripada rukuk tadi, Nabi akan sebut Sami Allahu liman hamidah. Maksudnya mendengar Allah Ta'ala siapa yang mujinya. Kemudian baginda akan berkata demikian dalam keadaan berdiri. Nabi pun akan sebut Rabbana lakal hamd. Nabi sebut lepas tu. Okey. Faham Kalau kita solat seorang macam biasa, kita kena sebut semualah. Tapi kalau kata kita berjemaah, kita cuma bangkit dengan lafaz Rabbana lakal hamd. Contoh macam imam kita depan, contoh macam Afiq kejap. Contohnya kalau ni adik kita saya jadi imam kan. Okey. Katakan Afiq jadi imam saya. Saya jadi makmum dia. Duduk mana? Kanan kiri? Kanan kiri? Saya kanan ke dia kanan? Dia kanan. Saya makmum. Dia kanan, saya kanan. Ustaz kanan. Okey, saya apa? Makmum. Saya duduk sini. Okey. Dia imam. Betul? Okey. Sekarang ni katakanlah Afiq. Okey. Afiq rukuk. Okey. Afiq bangun je, sebut Sami Allahu liman hamidah. Saya bangun Rabbana lakal hamd. Saya akan bangun dengan Rabbana lakal hamd. Tapi kalau berseorangan saja, dia bangun-bangun tu Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Kalau dia kata berimam, Afiq duduk sekali lagi, turun. Okey, naik. Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Saya akan buat macam tu. Faham? Lafaz berkenaan untuk orang yang berimam, atas makmum dia kena sebut Rabbana lakal hamd. Tak apa. Okay, itu kemudian cerita. Atau ni kemudian. Tapi tajuk asalnya, pasal kita kan tak tahu
Pasal movement kita kadang-kadang zaman dulu lepas bagi salam, sapu muka lah, ataupun ketika bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, lepas tu doa apa? Allahumma inni nas'aluka ridhaka wal jannah. Lepas tu Assalamualaikum warahmatullahi wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Tak datang. Hatta dalam wuduk pun tak ada, ketika mana kita wuduk kita kena baca doa tertentu, tak ada. Pasal ini adalah ibadat mahdah, semata-mata ibadat. Kita buat benda tadi memang mentaati perintah Allah Ta'ala. Tak ada kita perlu datang falsafah, kenapa, tak payah. Mana kita movement kita buat benda berkenaan semata-mata kerana Allah Ta'ala suruh kita buat, kita buat. Nothing more than that. Okay? Tak ada lebih daripada itu. Faham? Okay. Itu bagi orang yang apa? Imam dan juga orang yang solat berseorangan. Dia kena sebut dulu sekali. Okay, baik. Ketiga, kata-kata Rabbana lakal hamd, wahai Tuhan kami. Rabbana lakal hamd, wahai Tuhan kami, dan milikmu lah segala puji-pujian, bagi makmum sahaja. Okay. Adapun imam dan orang serangan disunatkan untuk mereka berdua menghimpunkan dua sebelum. Ini kita kata tadi kan. Kerana hadis yang lalu, kerana daripada Abu Musa Al-Asy'ari, dalamnya dia kata apabila dia mengatakan, Nabi SAW sebut apabila imam mengatakan Rabbana lakal hamd, maka kamu itu makmum sebutlah imam kata sami Allahu liman hamidah, kamu makmum kena bangun dan kata Rabbana lakal hamd. Faham? Okey, so itu mudah saja, simple. Tapi benda ni wajib. Jangan kita tinggal, kenapa? Kalau terlupa tak apa. Tapi kalau kita sengaja tinggal, ni kita kena bahaskan betul Jangan sampai kita sengaja tinggalkan benda yang Nabi buat, tak tinggal. Kita sengaja tinggalkan dengan alasan kerana dia bukan rukun. Jangan buat pasal Baik. Keempat, kata-kata Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim, maksud Tuhanku yang Maha Agung, sekali ketika rukuk. Jadi dapat ucap sekali itu, benda tu adalah dituntut. Kerana Nabi SAW memang ketika rukuk, Nabi kata inilah tempat kamu bertasbih pada Tuhanmu, tasbih pada Allah Ta'ala, maka kena buat. Dan memang kita kata dalam movement dan juga perbuatan Nabi SAW, antara lafaz yang Nabi tak tinggalkan adalah memuji Allah Ta'ala ketika rukuk dan ketika sujud. So kita pun juga macam tu, ketika rukuk dan sujud kena lafazkan. Cuma pilih mana satu, dia ada banyak lafaz. Bahkan datang dalam kitab sifat solat Nabi yang dikarang oleh Syekh Albani, dia letakkan untuk rukuk ada dalam 12 lafaz, untuk sujud ada 7 lafaz yang berbeza-beza. Dan bahkan actually sebenarnya benda tu berbeza, sebab sahabat yang berlainan dengar. Ada sahabat yang ikut Nabi dan solat berjemaah, dia dengar Nabi baca apa. Dan ada para sahabat yang ikut Nabi solat malam, dia dengar Nabi baca apa. So jadi actually the variety of lafaz tu tak menjadi masalah. Semuanya pujian pada Allah Ta'ala. Semua pujian Allah Ta'ala. Macam contoh macam doa ketika mana lepas doa iftitah contohnya. Kan kita dengar banyak variety lafaz-lafaz dia, tak menjadi jangan peningkan kepala. Dia adalah perkara yang kita kata bila para sahabat dengar semuanya betul. Kerana Nabi SAW tak restrict mereka kepada satu lafaz sahaja. So kita ikut juga tak ada lafaz tertentu. Tapi dalam rukuk dan sujud, sekurang-kurangnya seorang itu kena puji Allah Ta'ala di situ. Kenapa kena mensucikan, bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan sengaja tinggalkan tak tasbih. Dan ketika rukuk tak warid. Jadi kita kata ketika waktu berkenaan kita suruh supaya apa? Supaya puji Allah Ta'ala. Mana ini menyucikan Allah Ta'ala dengan bertasbih. Mana subhanallah, subhana rabbil azim. Baik, sekali rukuk. Ini wajib Dan kelima, berkata maha suci Tuhanku yang maha tinggi, subhana rabbil a'la, ketika sujud. Kalau dibuat banyak kali, 3 kali, itu sunat. Tapi sekali kurang-kurangnya adalah dikatakan wajib. Kerana kata-kata Huzaifah dalam hadis beliau, Huzaifah bin Yaman, dia kata dahulunya, yakni Nabi SAW mengatakan ketika rukuk baginda dan sujud baginda SAW, baginda akan berkata ketika rukuk dan baginda akan sebut subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Dan ketika sujud baginda akan menyebut subhana rabbiyal a'la. Nabi akan sebut macam tu. So kita pun jangan tinggalkan benda berkenaan. Jangan kita kata macam benda tu sunat saja dan kita tinggalkan. Bahkan bila Nabi kata, Nabi arahkan solatlah seperti aku solat, maka ikut apa yang Nabi buat, lafaz-lafaz tadi. Penting. Kerana dalam tajuk ni mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala tak akan berlaku dengan cara Nabi. Ni kadang-kadang kalau adik-adik tengok dekat sekarang dekat Malaysia ke dekat mana tempat, banyak orang sesat. Kan ada ikut ayah pin lah, ayapan kan, ayah pin dan sebagainya. Semua sebab mereka cuba fikirkan dengan diri sendiri cara nak dekat diri pada Tuhan. So kita dalam Islam tak ada cara lain kecuali cara Muhammad SAW. Faham? Jadi kerana itu kita kata apa movement Nabi buat dan solat, buat. Jangan kita macam bermalas-malasan, tak nak buat dan sebagainya. Katakan bahawa benda tersebut tak wajib dan tinggalkan, jangan. Ambil benda berkenaan kena buat. Apa yang Nabi movement Nabi buat, buat.
Dan kita tak suruh baca dia doa panjang-panjang pun, pendek je. Mana yang dia buat pendek tadi, buat macam tu. Sekurang-kurangnya itu. Dan kita ambil yang kita kata beratkan diri dengan yang payah-payah, sama sekali tak buat langsung. Jelas Baik. Di samping itu juga kata-kata Rabbighfirli, mana duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud, sebut Rabbighfirli, ampun, wahai Tuhanku, ampunkanlah daku. Kerana hadis Huzaifah bin Yaman disebut dalam hadis berkenaan, dia kata dahulunya Nabi SAW mengatakan di antara dua sujud, mana sujud sujud dua kali, antara sujud ada satu kali duduk berkenaan, Nabi akan berdoa Rabbighfirli, wahai Tuhanku, ampunkanlah daku. Ini kita kena buat juga. Ini di antara benda-benda yang kita katakan mesti dibuat. Ketujuh, tasyahud awal. Ini kita tahiyat awal tu. Tasyahud awal yang kita bincangkan. Yang ni lah. Tak apa. Dia sini terlupa tak apa. Kalau dia kata kalau boleh, sini dengar. Kalau dia kata kita tak sedar, lain. Bila kita terlupa dan sebagainya, kalau dia kata boleh buat sujud sahwi. Tapi ingat ketika berjemaah, semua makmum tak boleh sujud sahwi kalau imam tak sujud. Walaupun kita tertinggal apa-apa lafaz sekalipun, jangan pandai-pandai. Mana imam bagi salam, assalamualaikum, kita cakap, alamak, aku tinggal apa tadilah, sujud 2 kali. Tak boleh. It's actually restricted. Maksud saya tinggal hukum duduk antara dua sujud. Okey. Kita nak balik, kita nak start balik kat mana? Duduk antara dua sujud juga. Yang mana tu? Kita tinggal rukun duduk antara dua. Oh tak, kita satu rakaat. Kalau dia kata dua antara sujud tadi, kita sini contoh macam sujud 2 kali. Tapi kita duduk antara sujud tadi, contoh macam Allahu Akbar, dia macam contoh macam kata tak ada tamakninah. Tak ada tamakninah. Maksudnya dia tak berhenti paling kurang dengan lafaz, kan? Subhanallah. Contoh kita sujud, ataupun ketika bangun daripada antara dua sujud tu, dia duduk dalam keadaan dia tak ada tamakninah. Maka memang dia punya tu rosak. Okey. Rosak maksudnya ganti satu rakaat. Start dari Fatihah balik. Mana satu rakaat dia kena ganti. Satu rakaat ganti satu rakaat. Rakaat macam saya katalah, rakaat itu rosak, tapi kita start dari kosong. Kita start daripada satu rakaat itu. Contoh macam kita rosak rakaat ketiga, ganti satu rakaat baru. Naik balik berdiri, dan juga satu rakaat itu start daripada satu, kemudian satu lagi yang keempat, kemudian ketika itu nanti kita cerita tentang sujud sahwi, di mana duduk dia. Faham Jadi tasyahud awal. Okey, sekarang yang ketujuh, tasyahud awal atau tahiyat awal. Yang kita katakan dalam setiap solat yang 4 rakaat atau 3 rakaat, kita ada lepas 2 rakaat tu, kita selesai rakaat yang kedua tu, kita akan ada tahiyat awal atau tasyahud awal. Ia wajib kata siapa yang imam bangkit, imamnya secara terlupa. Manakala selain orang yang imam dia bangkit. Kalau imam dia bangkit, dia kena bangkit. Mana imam dia dah berdiri tegak, dia tak boleh macam subhanallah suruh imam turun, tak boleh. Pasal benda-benda wajib ni kita tak perlu repeat. So kalau imam dah berdiri tegak, kita makmum ikut dia berdiri. Dan kita berkeras diri, kononnya lantaklah, biar aku sempurna solat, tak, solat kita batal. Kita tinggalkan dengan sengaja, batal. Jadi bila Nabi SAW dahulu, bila para sahabat bila solat dengan Rasulullah SAW, kemudian baginda solat 4, tapi baginda tertinggal. Nanti dalam hadis lagi, Nabi para sahabat belakang, mereka bersubhanallah lah kerana Nabi bangun terus. Nabi bagi isyarat suruh bangkit. Nabi tak duduk dah. Ini kita kata pergerakan atau movement ataupun lafaz yang benda-benda wajib yang kita kata tertinggal, anda tak perlu ulang balik. Tak perlu repeat semula. Dan bahkan solat itu sah, cuma tampung dengan sujud sahwi. Sambung dengan sujud sahwi. Pasal kita kata dalam solat kita kena sedar. So ada kata terlupa dan sebagainya, keadaan sebut, maka benda tadi kena kita buat semula. Jadi dia kata kerana Nabi SAW dahulu, kenapa? Kerana kalau makmum yang imam dia bangun terus, dia tak wajib duduk. Sebab dia wajib ikut imam. Imam berdiri, kena berdiri. Pasal benda-benda wajib ni dia boleh tinggalkan, ikut imam dalam masalah pergerakan rukun. Kerana Nabi SAW bila terlupa tasyahud awal, baginda tidak kembali kepadanya. Baginda tak duduk balik. Dia tak ada return macam orang subhanallah duduk balik. Tapi kalau tahiyat awal, ya. Tahiyat akhir, ya. Kalau katakan kita semayang subuh kan, katakan kamu solat kat rumah, mak dengan abah tolak jadi imam, semayang tak ingat rakaat ke berapa, tahiyat dah duduk tahiyat awal tu, kita sepatutnya tak ada tahiyat awal. Mana subuh tahiyat awal, tahiyat akhir lah. Tapi dah duduk tu, kita bangun balik. Bila kita bangun kan, dah tahiyat tu, sepatutnya bagi salam, kita bangun, Allahu Akbar, berdiri. Kemudian orang belakang kita kata subhanallah. Subhanallah bagi lelaki, kalau perempuan tepuk. Maka ketika waktu berkenaan, imam ni yang dah bertambah rakaat dia, kena turun. Dia tak boleh kita berdiri. Tak boleh duduk, tak, duduk terus.
Duduk terus, duduk balik. Pasal ini rukun. Tapi tahiyat awal tak boleh. Tahiyat awal dah berdiri straight, jangan patah balik. You don't have to reverse. Contoh macam kita baca tadi kan, Sami Allahu liman hamidah. Oh silap, ulang aja. Salah sebut. Contoh macam bangun, Allahu, kan kita Allahu Akbar. Bangun tu Allahu Akbar juga. Atau macam, alah, silap, turun balik lah. Jangan turun balik Jangan ulang balik semula. Ulang balik semula, rakaat tu rosak. Kalau dia kata turun tu balik, dia katakan dia macam ni, dia rukuk, kemudian dia bangun. Bila dia bangun tu Allahu Akbar. Betul dia patah balik je. Kira rakaat tu rosak. Dia turun balik betul sama Alhamdulillah. Tak, start balik dia Fatihah. Start balik Fatihah. Diri balik lurus semula, start dia Fatihah balik. Rakaat yang sebelumnya tak rosak, rakaat itu rosak. Faham? Untuk rukuk. Mak tak pasal dia membatalkan solat dengan pergerakan tadi. Faham tak? Dia patah balik untuk rukuk. Jadi rukuk dia kali 2 kali. Sepatut sekali jadi 2 kali. So rosak. Faham? Macam yang dia Allah menghidupkan. Dia maksudnya dia suruh Allah Akbar tapi tak masuk sami Allah menghidupkan. So macam mana? Tak, actually kalau dia kata dia bangun tu, kemudian dia dah terbangun, Allahu Akbar, Sami Allah. Dia betul kan je Sami Allah Hamidah. Dia tak perlu movement, tak jangan bergerak, yang tukar. Ya, tukar bacaan saja. Tukar mana dia ada Allah, Sami Allahu liman hamidah. Tak ada masalah. Dia bangun-bangun tu, Allah, Sami Allahu liman hamidah. Tak payah dia perlu macam Allah, turun balik. Tak, jangan berturun, pergerakan yang buat. Lafaz tu tukar, tak ada masalah. Baik. Dan baginda SAW menampungnya, tertinggal tahiyat awal ni, yang kita kata tak boleh patah balik dengan sujud sahwi. Tasyahud awal adalah ucapan at-tahiyatulillah wa salawatu at-thayyibat. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu tahiyat awal. Yang kemudian bangun kan. Benda tu tertinggal. So, jadi benda tadi kita kata tidak diulang semula, cuma perlukan kepada apa? Sujud sahwi saja. Tak payah sambung jadi tadi. Tak payah. Okey. Baik, ke-8. Duduk tahiyat awal. Duduk tasyahud awal kerana hadis Ibn Mas'ud marfu', apabila kamu duduk di antara 2 rakaat, maka ucapkanlah tahiyat. Mana maksudnya tadi lafaz tahiyat kalau dia tertinggal, ataupun yang ni duduk tu dia tak buat. Okey, kita kata dua sekali Either duduk tu juga wajib, tahiyat tu juga wajib. Katakan dia duduk tahiyat awal tapi tak baca tahiyat, dia baca benda lain. Kan kadang-kadang ada tersasul baca Fatihah. Kan duduk tahiyat awal baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Silap kan. Okey, katakanlah dia silap macam tadi. Dia tak perlu ulang balik. Mana maksudnya dia kalau dia masih lagi dekat duduk, baca je tahiyat. Kalau dia macam kan Allahu Akbar, lepas tu dia terbaca lain, dia baca benda lain. So dia cuma sambung je dengan ulang, terus dia baca tahiyat tadi kalau dia sedar. Tapi kalau dia kata dah bangun dia tertinggal, tak perlu apa benda. Kalau dia sempat buat, maka sujud sahwi tak diperlukan. Dia kata dia tak sempat buat langsung, dah berdiri baru teringat, apa hal aku Fatihah dekat tahiyat awal tadi. Duduk tahiyat awal tapi baca Fatihah, maka dia kena sujud sahwi. Faham? Seolah dia tak buat. Mana duduk itu sendiri dan bacaan dia. Jelas? Okey. Juga kerana hadis Rifa'ah bin Rafi' bahawa baginda Rasulullah bersabda, apabila engkau duduk di pertengahan solat, maka tenanglah dan bentangkanlah pahamu yang kiri, kemudian bertasyahud. Mana maksud dia, kita gatuhkan paha kiri kita, duduk atas paha kiri dan tegakkan kaki kanan kita. Itu cara kita kata duduk. Nanti Ustaz tunjukkan gambar. Jelas? Baik. Masalah ke-6. Okey. Mengenai perkara-perkara sunat atau sunnah dalam solat ini, perkara-perkara yang kita digalakkan buat, tak buat solat tak rosak, tak perlu ganti sujud sahwi, tak ada benda. Okey. Dia ada 2 bentuk. Satu sunat-sunat perbuatan, 2 sunat-sunat percakapan. Adapun sunat-sunat perbuatan, ia adalah seperti mengangkat 2 tangan. Takbiratul ihram, kita tak angkat tangan pun sah sembahyang kita. Okey. Ketika rukuk, bangkit rukuk, jatuhkan sesudah itu, bangkit rukuk tu lepaskan. Itu sunat. Kerana Malik bin Uwairis dahulu bila dia solat, dia bertakbir, dia angkat tangan dia. Kemudian bila mau rukuk, dia angkat tangan dia juga. Tahap angkat tangan tadi kita kata ikut 2 riwayat. Satu riwayat kata tinggi sampai ke telinga, hauzul udhunai. Satu lagi kata sebaris dengan bahu dia. So kalau kita angkat macam ni pun tak ada masalah.
angkat macam ni pun tak ada masalah. Which one lah, either one. Tak ada macam kita kata macam ni je ke. Tapi jangan kita buat macam ada orang pakcik-pakcik kat masjid kan. Tak tahu lah, adik-adik mungkin pernah nampak, dia semayang tu dia macam Allah kan, dia goyang tu, kemudian dia Allah, tak ada. Itu semua menyusahkan diri. Pernah tengok kan? Dia nak ambil tangkap, apa dia tangkap tak tahu ya. Jadi kita dalam Islam benda tu menyusahkan diri. Jangan cuba bayangkan khusyuk tadi dengan cara berkenaan. Salah. Baik. Jadi angkat tangan ketika takbir, mana sama ada separas dengan telinga atau separas dengan bahu. Either one is actually valid. Dua-dua valid. Dan bahkan ada separuh ulama dia kata letak pertengahan. Mana tempat dia nak actually, yang kita nak faham tadi, angkat tangan dia selesa. Macam mana kita selesa? Yang mana tak memberatkan diri kita, tak ada macam rasa payah lah pula nak angkat. Yang mana payah tadi bukan. Ambil yang simple je, angkat tangan biasa je, sama ada separas telinga ataupun separas dengan bahu. Faham? Dia kata Malik bin Huwairith dahulu dia angkat tangan ketika takbir, rukuk, ketika bangun rukuk dan sebagainya. Kemudian dia berkata Rasulullah SAW melakukan perkara demikian. Dia nampak Nabi buat macam tu. Dan meletak tangan kanan atas kiri. Contoh kanan atas kiri. Contoh macam tangan kita ni duduk mana? Kanan atas kiri. Lepas tu nak duduk mana? Duduk sini ke dan sebagainya. Itu sunat. Katakan orang tu tak letak sekalipun, benda tak membatalkan semayang dia, tak membatalkan solat dia. Contoh macam kita kata, kalau contoh macam sesiapa pergi kiaman, orang kata dia kat sana Zaidi, orang-orang Syiah Zaidi di sana, dia semayang tangan dia lurus. Kita semayang di belakang dia dalam keadaan dia tidak, orang kata, percaya berkenaan dengan tajuk apa, akidah yang rosak, dan juga tak ada mencela para sahabat. Bahkan mereka masih beramal dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang sahih, tak berbalik pada apa taksub kepada keluarga Nabi yang kita kata kata-kata imam ataupun mewajibkan percaya pada imamah. Maka orang berkenaan masih lagi Ahlussunnah wal Jamaah punya kumpulan, maka kita solat belakang mereka sah. Macam kita semayang belakang orang daripada mazhab Hanafi atau sebagainya, tak ada masalah. Dan bahkan dia tak letakkan tangan dia kat kanan dan kat sini pun tak ada masalah. Dia takbir Allahu Akbar, dia lepas tangan macam tu, semayang macam tu. Tak ada masalah. Yang kita timbul tajuk macam itu, letak tangan di situ. Tapi kalau dia kata orang tu tidak seperti apa, kita kata tak ada tasyahud awal, dia tinggalkan sengaja, maka jangan semayang belakang dia. Sengaja tinggal tasyahud awal, maka tak ada semayang belakang dia. Kerana benda tu dah menjadikan solat tu dah rosak. Solat itu telah rosak, tinggalkan wajib. Baik. Tangan atas kiri dan meletakkan atas dada ketika qiyam, memandang ke tempat sujud, menjarakkan di antara dua kaki ketika berdiri, menggenggam dua lutut ketika rukuk. Kan, jadi Ustaz tunjukkan video dia. Serta membuka jari ketika rukuk, memanjangkan belakang badan ketika rukuk, meluruskan badan kita, jadikan betul-betul lurus tu. Mana ikut kadar. Ada orang kadang-kadang sakit pinggang, tak boleh buat. Ada orang memang boleh buat segot lurus, badan dia memang rata. Itu semua benda tadi kita kata sebagai sunnah yang pergerakan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan serta menjadikan kepala sebaris dengan dongak tak sekian, straight je. Jadi kita akan tunjukkan gambar dia. Manakala sunat-sunat perkataan seperti doa istiftah, doa istiftah, lafaz dia banyak. Kalau kita kata Allah Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa sallallahu kata wa asila pun boleh. Allah Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa sallallahu kata wa asila boleh. Itu dah cukup memadai. Tak payah panjang pun. Ada lafaz cukup banyak. Lafaz yang paling nyata daripada Nabi SAW adalah ketika mana di dalam hadis Bukhari Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu anhu tanya kepada Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, engkau diam di antara takbir dengan bacaan, apa kau sebut? Kan sebelum kau baca Quran, takbir, sebelum kau baca, kau diam sebentar, apa kau baca? Apa kau cakap? Nabi pun kata, aku kata Allahumma ba'id baini wa baina khataaya, ya Allah jauhkan dari antara aku dengan kesalahanku, kama ba'adta baina masyriq wal maghrib, sebenarnya kau jauhkan antara timur dan barat. Allah menaqqini, ya Allah bersihkanlah aku minal khataaya, ya daripada kesalahanku, kama yunaqas thawbul abyadu, sebenarnya dibersihkan bersihkan pakaian putih daripada kotoran. Bil ma'i dengan air, wasalji wal barat dengan air batu dan juga dan salji. Dengan ma'i wasalji wal barat dengan air salji dan juga air batu. Baik. Faham Ada masalah tak kat sini? Tak ada. Sekarang kita tengok video. Tolong ambil panel depan tu. Panel depan. Dua panel. Ya, saya. Tak ada masalah. Pasal dia kira sunnah saja. Bahkan orang-orang yang datang masbuk dalam semayang, kalau dia datang imam dah dalam keadaan ni, jangan dia kita panggil apa? Paksa diri dia untuk apa, kena ni juga. Baik. Kejap
Lepas tu kita ambil wuduk kan. Okey. Ashhadu an. Prayer is conducted in sunrise. It consists of 2 rakat. Both of it is conducted. It's conducted in units that are repeated called rakat. Each prayer has a specific number of rakat. Known Mecca, known as the Qibla. Prayer is conducted in the direction of the Kaaba in Mecca, known as the Qibla. It's conducted in units that are repeated called rakat. Each prayer has a specific number of rakat. It is an obligation for Muslims to pray 5 times a day. The 5 prayers are as follows. Fajr, the morning prayer, which is conducted before sunrise. It consists of 2 rakat, both of which must be recited aloud. Dhuhr, the midday prayer. It consists of 4 rakat, all of which are to be recited silently. Asr, the afternoon prayer, consists of 4 rakat, all of which are to be recited silently. Maghrib, which is conducted immediately after sunset, consists of 3 rakat, 2 of which are to be recited aloud, 1 silently. And Isha, the night prayer, which consists of 4 rakat, 2 of which are to be recited aloud, and 2 are recited silently. Faham tak? Sekarang ni tak ada masalah We begin salat by first making the intention from the heart to pray to Allah. Before we begin prayer, there are some points to bear in mind. Men and women pray exactly the same, and appropriate clothing should be worn. The distance between your shoulders should be the same as the distance between your feet. Your eyes should be fixed upon the point of prostration at all times. Mata kena tengok tempat sujud je. During ruku', ensure your back is straight. During sajda, your forehead and nose should be touching the floor at all times, and your feet should be together. Whilst in a state of tashahhud, sit on your left foot and curl your right. Tengok nampak kaki tu. Man duduk atas kaki kiri, tegakkan kaki kanan. Biasa kaki dia nampak orang suka impit dua-dua. Dia buat macam sandwich, kiri kanan duduk atas yang tu. Salah Dia cara betul macam tu. Mana saat kita duduk atas kaki kiri, tegakkan kaki kanan kita. Tasyahud, tasyahud awal. While looking at your right finger. We begin salat by first making the intention from the heart to pray to Allah. Ini contoh salat fajar subuh. Now we will begin the prayer. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر رب اغفر لي الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر بسم الله الرحمن
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر رب اغفر لي الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. Okay. Faham Ada masalah? Ada payah ke? Susah ke? Tak faham ke? Jadi kita kata dari konsep soalan tadi, itu keadaan yang apa tu? Soalan? Bukan. Okay. Okay. Jadi kita kata dalam tajuk soalan dia, macam tu keadaan dia. Dan kalau kita kata zuhur atau apa asar senyap yang tak ada bacaan tu tak kuat. Subuh kita kata dua kuat. Kalau kita maghrib dua kuat satu perlahan. Dan isyak dua kuat dua perlahan. Faham Secara asasnya macam pergerakan itulah saja. Tak ada lain daripada waktu berkenaan. Bukan lampu led. Okey. Dan kalau ikutkan kita tak sampai 5 minit pun solat tu sekejap. Ya. Macam jari tu tak menggerak-gerakkan jari tadi tidak dimestikan. Pasal saya tak buka. Buka. Nanti kan tidur pula. Cerah. Okey. Jadi menggerakkan jari itu tidak wajib. Dan bahkan kita kata bukan masuk di antara pergerakan yang dimestikan. Ada riwayat datang Nabi SAW gerak, ada riwayat datang Nabi tak gerakkan pun, angkat jari dan diam macam tu saja. Macam kita tengok tadi kan? Macam tu je. yang dari awal yang panjang tu macam mana? Macam mana? Dia angkat tu dari awal sampai Bila syahadah tadi. Ketika tasyahud tadi. dari syahadah lepas tu sampai habis. Sampai habis. Ada yang sampai habis, ada ketika lepas di sini. Ada yang sampai habis, datang riwayat datang, ada kata lepas saya tasyahud tu turunkan. Nothing more than that. Kita kata tak mana-mana keadaan sekali pun tak ada masalah. Saya tengok ada orang macam Tak, di sini pergerakan jari tadi memang ada datang. Nabi SAW gerakkan jari. Dia gerakkan jari tu ada. Nabi SAW gerakkan jari berkenaan ada. Tak gerakkan pun ada. So kita kata ambil mana satu ada masalah. Macam kita kata movement tadi lah, tangan kita kat mana dan sebagainya. Doa tambahan, bacaan ketika mana rukuk dan sujud selain daripada tadi pun ada. So kita kata yang itu yang wajib kat atas kita. Lain daripada tadi itu optional. Yang ini obligated. Kalau tak buat benda berkenaan, dia termasuk dalam wajib dan rukun je. Yang tadi ditunjukkan dalam video kita tadi, wajib dan rukun. Ya. Tak, yang gerak tadi yang datang daripada hadis Nabi SAW, Nabi gerakkan jari dia. Tak ada sebab. Pasal ini ibadat, semata-mata ibadat. Kalau macam kita kata macam Ali kata hari itulah, kalau sekiranya
agama pakai akal, nescaya sapu khuf kat atas, kat bawah, lagi logik sapu kat atas. Kerana kita jalan dengan tapak kaki, bukan jalan macam tu, kan? Kalau jalan macam tu, betul lah kita lap kat sini. Tapi kita macam ni, kita berdiri, tapi sapu di atas, bukan di bawah. Faham? Macam asasnya kita kata benda tu berpandu pada tajuk yang kita kata cara kita bersihkan diri, cara kita ibadat semata-mata datang daripada Allah Ta'ala. Faham? Okey. Baik, masalah ketujuh, perkara-perkara yang batalkan solat. Macam mana solat itu akan batal? Akan batalkan solat berapa perkara, dan kita menyimpulkan dalam apa yang berikut. Okey, pertama, akan batalkan solat apa yang batalkan taharah. Kerana taharah adalah syarat bagi kesahihan solat. Maka akan terbatal lah, bila terbatal taharah, terbatal lah solat. Terkentut ke, keluar air mazi ke, apa anything lah concerning kita kata yang batalkan solat, maka membatalkan wuduk, maka membatalkan solat. Membatalkan taharah kita, batal lah solat kita. Faham? Faham Okey. Mana dulu refer balik pada nota pertama dia tu. Kedua, gelak dengan suara. Gelak dengan suara maksudnya dengan kan dia dengan nanti dalam apa ada apa? Dia ni lambat tangkap orang buat lawak. Orang buat lawak hari ni, dia gelak besok malam. Dia ingat balik lawak je, betul dia gelak. Waktu ustaz belajar dulu ada seorang budak. Budak ni dia ni sikit, tak tahulah, dia kelakar sikit budak ni. Dia lambat ketawa. Lepas orang bincang kan 5 minit, dah kita tukar topik, kejap lagi 3-4 minit nanti dia gelak. Lepas tu dia gelak, dia gelak. Kita kata kenapa? Lawak tadi tu. Mana-mana 5 minit kita fikir, kita bincang tu, dia baru ingat benda tu ada. So kadang-kadang berlaku, tengah-tengah semayang, datang syaitan sumbatkan pada kita dengan macam-macam. Dia bayangkan tadi cerita kartun best lah. Lepas tu kadang cerita Korea datang macam wah menangis sedihnya dan sebagainya. Tengah-tengah semayang dia akan datangkan dengan benda-benda berkenaan. Lalu kadang-kadang apa? Orang tu dia kita kata tidak dia tak ada apa, kita kata solat dia tak batal. Kalau dia sengaja nampak benda lawak tadi, dia gelak ketawa dan sebagainya, atau macam depan dia tengah semayang, dia nampak adik dia main gurau-gurau depan kan lawak, lalu dia ketawa, masalah lah, batal semayang. Itu kalau tahu gelak berkadekah dan membatalkan dengan sepakatan. Semua para ulama sepakat bahawa dia membatalkan solat. Kerana ia adalah seperti berkata-kata, bahkan lebih dahsyat daripada berkata-kata. Kalau kita macam, "Oi, apa salah tu?" Salah. Ini lagi teruk, Dia kata kerana sifat meringan-ringankan pemain-mainkan terdapat dalamnya yang bertentangan dengan matlamat solat. Matlamat solat ni kita restrain diri kita, ajar diri kita ni terjaga pergerakan kita dan sebagainya, movement kita. Pasal nak rasa Allah Ta'ala perhatikan, kita datangkan dengan pergerakan berkenaan. Allah Ta'ala datangkan supaya kita belajar restrain diri kita dalam keadaan diawasi. So kalau dia kata tengah diawasi pun kita ketawa, macam mana kan? Macam dia kata macam seorang ibu marah anak dia. Anak dia gelak-gelak, mak dia buat tak layan. So lepas tu apa jadi? Mak dia masih lagi geram kan? Mana maksudnya budak tak ada attentif kepada apa yang sedang berlaku. So orang yang tak attentif dalam solat pun masalah, batal solat dia. Jadi terdapat apa pemain yang bertentangan dengan matlamat solat. Adapun bila tersenyum, contoh macam dia teringat benda tadi, tersenyum, tak batal lagi. Tanpa berdekah-dekah, tak membatalkan solat dia. So ini yang dinukilkan oleh Ibn Munzir dan lain-lain, para ulama. Ini ijma' para ulama berkenaan tajuk ni. Tersenyum tak apa. Itu tak bunyi, tak ada masalah. Tapi janganlah pergi bayang pula macam cerita Korea tadi best juga, cerita lawak ni cerita tadi. Jangan buat macam tu. Anything concerning benda berkenaan, salah lah. Ter tu lain cerita. Ter tu ni pasal bahkan dalam hadis Nabi SAW, bila mana Rasulullah SAW kan bercakap dengan para sahabat, kan Nabi SAW solat, kemudian tengok ni belalang langgar tadi, tengah naik motor tadi ada belalang, dia langgar helmet, dia langgar saya punya visor, kemudian dia pecah depan saya, sebahagian tu kena kat sini. Belalang tanya ni, orang pergi tengok benda ni. Jadi kita kata apa, Nabi SAW ketika Nabi solat sepatutnya 4, tapi Nabi solat 2. Kerana Nabi duduk diam, bagi diam, tunggu. Dan para sahabat lepas tu tak berani cakap. Salah seorang sahabat yang ramai, jadi seorang tu bercakap, dia kata, "Ya Rasulullah, adakah semayang dia dipendekkan atau kau lupa?" Lepas tu Nabi kata, "Aku tak lupa, semayang tak dipendekkan." Dia kata, "Betul ke apa Zulaida yang cakap?" Diorang kata, diorang angguk je. Nabi terus, tanpa bercakap banyak, Nabi terus pergi ke arah kiblat. Nabi Allahu Akbar. Para sahabat bangun semua Allahu Akbar. So para ulama macam Imam Syafi'i rahimahullah, dia kata dalam hadis tersebut menunjukkan bahawa kalau orang tu bercakap tapi tak sedar bahawa solat tak habis lagi, maka tidak batal solat dia.
Pasal Nabi SAW tidak macam, alamak, silap lah, jom solat. Tak, Nabi terus bangun, Allahu Akbar. Dia teringat je bahawa tak betul lagi, bangunnya terus takbir. Jangan macam sembang dulu macam, betul ke sekian? Ya ke? Jom, okey, kalau sahabat-sahabat sekalian, bangun. Nabi tak cakap. Nabi terus bangun pergi ke arah kiblat, kemudian Nabi terus angkat takbir, kemudian Nabi solat 2 rakaat dan Nabi sujud sahwi lepas daripada bagi salam. So itu datang dalam hadis yang kita akan belajar kejap lagi. Faham Baik. Ketiga, berkata-kata dengan sengaja untuk bukan masalah solat. Berkata-kata dengan sengaja yang bukan masalah solat. Contoh masalah solat, kita kata macam berkata subhanallah, tegur imam, kita lafazkan tapi benda berkenaan masalah solat. Maka kita tak boleh, kita kata tak boleh. Kita imam salah movement, kita tegur. Walaupun kita kata bercakap, tapi still benda berkenaan dikira. Ataupun macam orang yang isti'adzah, kalau kita diganggu dalam solat kita, cara yang terbaik yang Nabi ajar adalah kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kita bawahnya kita ada Nabi SAW ajar dalam hadis Sahih Muslim. Dia seorang lelaki dia kata, ya Rasulullah, aku ini solat, syaitan ganggu antara aku dan solatku dan bacaanku, aku terganggu. Jadi Nabi SAW kata pada dia, itu adalah syaitan. Dia namakan khinzib ataupun khanzab, syaitan yang kerja dia kacau orang solat. Jadi Nabi kata, bila kau rasa dia datang, kau isti'azah dengan Allah Ta'ala. Pasal kita dalam Islam, untuk makhluk gaib, jangan lawan dengan fizikal. Jangan bagi dia makan. Contoh macam kata-katakan hantu kacau kita bagi dia makan. Sembelih lembu, bagi makan, supaya kita semayang khusyuk. Tak ada, Islam tak ajar. Faham? Jangan diplomasi dengan benda gaib ni. Tapi kalau anda kata syaitan manusia, pujuk dia, bagi makan, ajak dia ini. Tapi kalau anda kata syaitan jin, jangan buat benda berkenaan. Bahkan dalam hadis tadi Nabi kata apa? Minta perlindungan dengan Allah Ta'ala. Dan kemudian sembuh lelaki di kamu 3 kali. Jadi kita akan sebut pergerakan dibenarkan dalam solat. Tapi apa keadaan sekalipun, isti'adah dia a'udzubillahi minasyaitonirrajim yang dilafazkan oleh dia tadi dikira sebagai maslahah solat. Maslahah solat, maka dibenarkan. Adapun lain dari itu, contoh macam katakanlah kita lupa nak tutup air kan, lupa nak tutup dan sebagainya. Kebetulan pula teapot kita tak ada bunyi, kemudian kita masak air, kemudian kita tengah solat, kita ingat, alamak, tak tutup air lagi kan, ataupun apa-apalah dalam kepala kita. Lepas tu anak kita lintas, kita pun tengok kita cakap dengan anak kita, kita tengok air kat dapur tu. Aduh, yang tengok semayang macam tu, tak boleh, yang batal solat, yang boleh tu membatalkan solat. Ini wording keluar dari mulut kita. Atau kata, pergi tengok makanan kat dapur tu, pergi tengok tudung saji kan, jaga lalat ke, anything sebut berkenaan, batal solat. Baik. Daripada Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami dahulu berkata-kata dalam solat. Actually originally memang sebelum diwajibkan diam, dan para sahabat bersembang. Zaid bin Arqam berkata, kami dahulu berkata-kata dalam solat. Dalam solat tu berkata-kata seorang lelaki dengan kami kepada sahabat dia. Sambil Allahu Akbar. Kau datang mana? Oh tak ada, tadi datang kedai lah. Oh ya ke? Kita semayang ni asalnya. Okey. Sedangkan dalam solat, dan solat semayang Sultan cakap, sehinggalah itu keadaan kami, sehinggalah turunnya firman Allah Ta'ala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 238. Allah nyatakan, waqumu lillahi qanitin, bangunlah kamu berdiri kepada Allah Ta'ala dalam keadaan diam. So start daripada itu, para sahabat pun diam. Maka kami diperintahkan untuk diam dan dilarang kami berkata-kata. So don't stop berkata-kata. Dan maka dalam hadis Nabi SAW, bila Nabi tegur salah seorang sahabat, nama dia Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Muawiyah bin Hakam As-Sulami, dialah orang yang tengah-tengah kawan semayang, lepas kemudian kawan dia bersin, kawan dia hacum. Lepas kawan dia kata alhamdulillah. Dia pula dengar kawan tu kata alhamdulillah, dia pun yarhamkallah, tengah-tengah semayang ni. Tapi dia tak tahu kisah, suruh diam. So apa jadi? Dia pergi dia pergi bercakap yang tu. Lepas tu orang ramai macam ciling dia. Dia pun, apa hal ciling aku? Dia kata, dia marah pula orang ramai. Lepas tu orang ramai pun tepuk, suruh dia diam. Lepas tu dia kata, nampak orang ramai suruh dia diam, dia pun diam. Dia kata ketika lepas dia bersolat, Nabi tak marah macam, siapa cakap tadi? Tak ada. Dia kata, aku tak pernah jumpa guru sebaik Nabi. Nabi tak marah aku, Nabi tak kata pasal aku cakap, Nabi tak tegur. Nabi dia bangun, Nabi kata, sesungguhnya solat ini adalah takbir, tasbih, qiraah. Mana solat ni terdiri daripada takbir, tasbih, qiraah. Tak boleh ada dalamnya kata-kata manusia. Nabi kata macam tu. So daripada sini kita kata arahan Nabi tadi, dan dia stop lah. Mana para sahabat kita sampai sekarang kita tahu bahawa dalam solat tidak ada perbualan, percakapan dan sebagainya. Tapi movement lain kita akan terangkan pasti apa yang boleh, apa yang tak boleh. Cuma kita kata bercakap dengan sengaja tak dibenarkan. Apa yang luar dari solat
punya maslahah, maka tak dibenarkan. Jelas? Okey. Keempat, melintasnya seorang wanita yang balik mencukup umur, yang telah datang haid, atau keledai atau anjing warna hitam di hadapan seorang yang solat yang kurang dari tempat sujudnya. Mana orang terdatang, macam dia sujud, tempat sujud tadi kan, katakan jarak dia depan ni, mana betul-betul depan ni orang tu lintas. Kalau dia hujung sana jauh, tak ada masalah. Tapi di dalam kawasan dia kata area radius tempat dia sujud, so dalam keadaan tersebut membatalkan solat dia. Okey, ini sebab kenapa dalam hadis Nabi SAW dia kata kita solat dalam masjid ke mana-mana, sila cari dinding dan sebagainya supaya jadikan sutrah, penghalang untuk benda lintas depan kita, anything. Itu banyak orang tak tahu. Tu kenapa Nabi SAW sekat. Kalau orang terlintas, sekat, angkat tangan. Kalau dia kata orang terlintas, sekat, angkat tangan. Contoh macam Habib Iwan. Okay, katakan saya tengah solat kan, saya tengah solat, lintas, saya sekat dia. Okay, dia lintas juga kan. Kalau saya tekan juga, lintas dia, saya halang dia, halang je, tak ada masalah. Dia lintas kali pun halang. Dan bahkan dari riwayat yang datang, kalau dia kata anda semayang dekat hutan dan sebagainya, ada orang lintas itu 3 kali, maka kali ketiga tu bunuh je, pasal tu syaitan. Masalahnya kalau masjid bukan syaitan lah kan. Jangan buat dalam masjid. Pasal para sahabat zaman dahulu bila keluar solat, dia pergi ke padang pasir dan sebagainya, kadang-kadang memang ada binatang lah sengaja nak lintas. Ya. Tak ada masalah benda tu. Benda tadi kita tak ni dalam kawasan Masjidil Haram, masjid biasa ni tak apa. Cuma memang datang hadis Nabi SAW, Nabi kata sekat, lintas. Orang tu sekat, lintas tu sekat je. Jangan guna cok. Relax lah, angkat tangan je, halang. Ya, halang je. Halang je lah. Tak halang kita tak ikut yang arahan Nabi. Kalau tidak, ketika nak solat tadi, pastikan kita datang ke tempat yang terhalang. Tak ada, cari tempat yang betul lah. Jangan sembahyang nampak dah terbuka, kawasan kosong lapang, tahu orang lintas, kita solat situ. Kenapa? Itu sebab kenapa sikit. Dalam tajuk ni tadi, kes Kaabah siapa-siapa pergi Masjidil Haram, tahu tempat tadi kena pijak kepada orang, atau orang pijak kepada kita dan menyebabkan kita buat dosa dan sebagainya, dengan langgar orang atau orang langgar kita dan sebagainya, lepas tu kita gaduh dengan orang, so kita jangan masuk. Mana ambil tempat di mana kita semayang dengan tenang. Pasal kita kata kedudukan Allah Ta'ala makbulkan doa kita di mana saja kita berada sebenarnya. Dan bahkan bukannya mesti depan Kaabah sungguh. Ini kadang nak nakkan prioriti berkenaan pijak kepala orang kan, Hajar Aswad nak pergi tangkap dan sebagainya, atau masuk Raudah. Ni orang perempuan biasa kena masuk Raudah, lepas tu kena langgar-langgar dengan makcik Turki. Orang Turki datang, dia besar, dia langgar tergolik-golik kan. Dan lepas tu keluar-keluar tu, macam Ustaz pergi umrah kan, lepas tu keluar-keluar tu dia kata apa, aku tak nak pergi dah. Pasal saya pergi saja. Kita tahu dah benda berkenaan bukan tuntutan. Faham tak? Pasal ibadat dalam Islam ini tak limited kepada kawasan tanah haram saja untuk kita beramal. Dia kata, bagi solat yang bacaan kuat, yang mana lebih afdal bagi seorang wanita yang solat sendirian, sama ada membaca dengan jahar atau sir, adakah sebarang dalil baginya? Jawapannya, kalau untuk solat yang baca kuat, maka perempuan tu baca kuat juga. Tapi kuat dalam keadaan, kalau dalam rumah dia sendiri, dia baca kuat, tak ada masalah. Tapi kalau dia kata dia duduk depan orang ramai dalam masjid, dia tengah solat maghrib, kemudian keadaan tadi orang ramai ada dan sebagainya, jangan baca kuat lah. Untuk keadaan dia di mana dia berada. Yang kita kata keadaan sebut di mana dia berada. Kalau dalam tempat dia di rumah dia sendiri, maka bacaan dia kuat. Tapi biasa perempuan tak adalah baca macam dia lelaki kan, suara. Kecuali lah kita kata Johan Musabaqah Al-Quran, peringkat kebangsaan kan, dia akan baca taranum dan sebagainya. Jadi sini better kalau kita tengok keadaan di mana dia berada. Kalau dia berada di ramai, masjid awam, tempat awam bukan rumah dia, bukan bilik rumah dia, maka bacaan dia adalah dia digalakkan supaya dia baca dalam keadaan tidak dia kata boleh tidak kuat. Jika dia dalam rumah dia sendiri, dalam bilik rumah dia, bacalah macam mana dia nak baca. Tak ada masalah. Okey. Kita solat dalam bilik kita baca tu dapat kita mendengar. Terus? Dan di masa yang sama suami kita dalam bilik. Tak ada masalah. Suami kita halal kita nyanyi pun, panggil kan, bang dengar suara saya sedap ke tidak, nyanyi, tak ada hal. Ini kita bincangkan orang ajnabi, orang yang bukan suami kita, bukan mahram kita. Contoh macam kita pergi masjid ghufran kan, pakcik-pakcik lintas, lepas tu kita baca Fatihah kuat-kuat, tak boleh. Kita kata hatta wanita ni dibenarkan baca Quran dengan melunakkan suara. Ketika baca Quran ni time belajar je, itu kita kata jadi diajarkan untuk bacaan. Tapi lain itu tak boleh, tak dibenarkan.
Kalau untuk menyanyi untuk suami dan sebagainya halal lah. Macam saya terangkan hari itu, saya kata bahawa apa, untuk wanita ni, wanita dia punya apa kedudukan dia dalam Islam, masalah apa dia punya suara tadi bukan aurat. Tapi melembutkan suara tu salah. Melembutkan suara, macam sedap-sedapkan suara, macam kan, apa khabar, suara tak keluar, saya batuk kan, apa khabar kan, apa saya ke, lembutkan dia, tak dibenarkan Islam. Actually benda berkenaan tak boleh ni. Pasal lepas dengar suara tu, nanti syaitan akan datang, dia pergi ke orang tu macam, sedapnya suara orang ni, kan, suara je, itu pun dilembutkan. Time itu, time lain, betul kan. Kita kata secara asasnya tak boleh tu, melembutkan suara, itu keadaan dia. Baik. Jadi dalam hadis ni kata, wanita yang balik kedai atau anjing warna hitam lintas seorang. Dan ini sini normally akan berlaku kalau kita di kawasan lapang. Kalau dalam masjid dan sebagainya, mana ada perempuan gatal lintas depan kita, kan? Kecuali Masjid Haram tadi tu kes orang Turki lah yang tak faham bahasa. Macam mana? Sah. Sekarang kalau dalam masjid tadi kita bincang lain. Dia dua keadaan. Masalah wanita dalam Islam ni duduk melintang depan suami dia sembahyang tak batalkan. Bahkan setengah para ulama seperti Imam An-Nawawi rahimahullah, dia kata yang pertama ni, dalam kisah tadi dia kata tentang wanita tu dinasahkan hukum tadi dengan kisah Aisyah radhiyallahu anha. Mana Aisyah dilintang depan Rasulullah SAW, kan ketika Nabi nak sujud, Nabi pegang kaki dia tarik. Kemudian bila Nabi bangun, dia ulur balik. Dia Nabi nak sujud, pegang lagi kaki dia tarik. So jadi Nabi SAW dalam nak solat tadi, dia kaki dia melintang depan Nabi SAW. Dan ada orang kata dia kata movement lain. Tapi kita kata kedudukan wanita tadi depan dia sama je. Asasnya kita kata kisah tadi para ulama macam Imam Nawawi rahimahullah, dia kata kedudukan hadis tadi menasahkan hukum ni untuk wanita. Okay, tapi dalam tajuk masalah keldai dan anjing hitam ni tak ada penasahan. Tak dinasahkan, okay? Jadi kita kata dalam hadis Nabi SAW, baginda bersabda, apabila bangun seorang kamu untuk solat, maka akan melindunginya. Ya saya. Yang ditulis kat sini anjing berwarna hitam. Ya. Anjing warna lain? Tak disebut lah, tak ada lah. Tapi dia kita lepak dengan anjing pun. Kalau kecuali lepak dengan anjing, mesti pasal di sini. Bila kita kata ibadat ini tidak dapat difikir dengan akal, kenapa movement macam tu? Tak ada kerana alif, ha, mim, dal, bukan kerana Ahmad, bukan kerana Muhammad. So kita movement solat kita kerana Allah Ta'ala arahkan macam tu. So bila pembatalan solat pun, bila Allah Ta'ala kata ini, kita terpaksa kata iyalah. Kalau dia kata Allah Ta'ala kata putih lah, hitam lah. So kalau kita kata asasnya kembali kepada tajuk masalah pasal benda ni ibadat. Kalau bukan ibadat, kita akan bincang dengan panjang lebar, kenapa putih tak batalkan, kenapa hitam saja. So kita akan tanya kenapa tajuk ini ada kerana apa? Kerana dia adalah syariat. Kalau dia kata contoh macam kita kata buat contoh macam tadi kita kata macam apa bab berkenaan tayamum contoh kita belajar hari tu, kan tepuk sekali, sapu muka, sapu tangan, lengan. Kenapa tak sapu belakang badan? Kenapa tak sapu sekian? Kenapa kaki tak sapu juga? Kalau kita bincang macam tu panjang lebar, dia memasukkan diri kita dalam benda-benda tak patut masuk sebenarnya. Bila hadis datang kata anjing hitam, sami'na wa ata'na, kecuali datang dalil lain yang mengatakan tak mengapa, anjing hitam tak ada batal. Datang dalil lain, kita angkat tangan, sami'na wa ata'na. Pasal ini kita kata pembatalan solat, sah solat dan sebagainya bergantung pada apa? Nas yang Nabi letakkan. So kalau benda tu tak makul, tak logik dari akal kita terima. Pasal benda tu tak ditentukan dengan tajuk masalah logik. Pasal ini masalah dalil. Kadang-kadang kita diuji dengan benda macam ni je. Kita kadang benda macam ni dalam Islam, banyak perkara-perkara yang kita kata kita tak dapat fahami penjelasannya. Yang lain dalam masalah muamalah mudah. Jadi masalah ibadah, memang kebaikannya kita kata buat kerana Allah Ta'ala. Kena belajar macam tu. Tak ada, kena ada faham kenapa baru kita buat. Contoh macam pengharaman daging babi, daging khinzir diharamkan. Ada bincang kata kena penyakit, betul? Ada kata sekian, tapi Allah Ta'ala kata dia najis. Stop situ je. Tak ada kalau kita kata contoh macam kajian dibuat sekarang, kalau anjing daging babi, kalau YouTube banyak orang buat. Dia letak daging babi, kemudian dia tuang air Coca-Cola kemudian keluar cacing keluar. Okey. Katakanlah babi itu diberi makan antibiotik dari kecil, daripada lahir tu bagi makan antibiotik, bagi dedak bersih, tak pernah ada cacing. Halal makan ke? Sebab apa? Sebab apa tu? Dia pasal dia tak diharamkan kerana ni kalau kita dari segi masalah makan, apa benda-benda kita kata cara pemakanan. Ada binatang makan macam babi makan, tapi still kita kata walaupun babi tadi tukar cara pemakanan dia, macam makan lembu makan. Diajar dia dididik supaya makan macam lembu, still tetap tak boleh makan. So stop situ je. Pasal benda tu bukannya akal kita untuk terangkan. Pasal kita kata ini Allah Ta'ala uji kita dengan ibadat-ibadat. Dalam tu ada hikmah.
yang Allah Ta'ala tahu, kita mungkin tak akan dapat tahu melainkan bila Allah Ta'ala zahirkan benda berkenaan. Tapi selagi mana tak zahir sekalipun, hikmah dia tetap kita amalkan. Kerana apa? Taat kepada Nabi SAW. Pasal kita kata Muhammad Rasulullah tu dizahirkan dengan benda macam ni. Kadang orang kata kita pada kita kata Muhammad Rasulullah, di mana kita zahirkan? Kita kata tak sembah selain Allah Ta'ala, kita la ilaha illallah dah ada. Tapi Muhammad Rasulullah di mana? Di sini. Dan tajuk ni, mana batal solat, mana sah solat, bila Nabi tunjukkan, itu kita kata sami'na wa ata'na. Kalau kita datang, kita masuk, kita ambil authority, di situ masalah kita akan timbul. Faham Baik. Jadi dikata akan melindunginya apabila ada di hadapannya sesuatu yang seperti hujung rahal. Rahal ni actually unta, bila dia punya pelana tu dipanggil rahal. Kalau dia kata pada kuda dipanggil siraj. Sin ra alif jim. Sarjun. Sarj Kalau dia kata pada unta, pelana dia tu, dia hujung pelana dia belah belakang tinggi dan sejengkal lebih kurang. Kalau dia kata ada benda berkenaan, maka itu apa boleh menjaga solat dia. Okey. Dan bila tak ada benda macam tu depan dia, maka akan memutuskan solat dia siapa? Wanita, keldai dan juga anjing hitam. Kalau dia kata benda tu lintas antara dia dengan ni, bahkan Nabi SAW ketika solat, takkan Nabi SAW Nabi akan bawa, kalau dia kata di kawasan lapang, Nabi akan bawa kayu tongkat pendek. Tongkat pendek bukan nak cucuk perut orang. Kadang banyak orang salah faham. Dia kata Nabi akan pergi bila ni suka jalan pakai tongkat. Saya dengar ada tu ni ada orang hamba ta'ala dekat datang Ihsan Taklim juga. Yang tu kan cerita pada kita, salah seorang kawan kita. Dia tanya dia ni actually pernah sakit. Kawan dia pernah sakit. Kemudian bila sakit, dia pakai tongkat. Lepas tu bila pakai tongkat, lepas tu lepas dah sihat, dia masih lagi pakai tongkat. So kawan-kawan dia tanya, asal pakai tongkat? Dia kata apa? Sunnah Nabi. Ini masalah sikit. Dia benda macam tu dia tak sebagai sunnah. Pasal bahkan Nabi SAW, tongkat yang Nabi bawa bukan tongkat panjang untuk ni, tongkat pendek, mehjan dipanggil, yang Nabi gunakan kalau sekali nak solat. Nabi akan cacak ke tanah, Nabi akan solat, jadikan penghalang di antara dia dengan kiblat supaya jangan sampai benda lintas di hadapan dia. Faham tak? Jadi kalau kita masuk masjid nak solat, cari tiang. Kalau belakang badan orang pun boleh. Ada orang tengah duduk baca Quran, kita sembahyang belakang dia, tak ada masalah. Jangan kita kata dia tahu kawasan tu orang akan lintas. Kadang-kadang ada orang sepuluh tu tempat pintu macam ni, dia pergi sembahyang mana? Ni pintu, dia sembahyang sini. Kenapa tak tahu? Dah tahu dah orang akan lintas, sembahyang situ juga. Jangan Dan rahal adalah apa yang tunggang di atasnya, di atas unta Ia seperti pelana untuk kuda. Dan bahagian hujung rahal ni kadarnya yang singkal. Oleh itu kadar ini memadai untuk pelindung atau sutra bagi orang yang solat. Baik. Kelima, mengelak aurat dengan sengaja. Contoh katakan kita tunjuk perut kita putih ke, kan peha kita putih ke, tunjuk kat orang. Dan sembahyang tu saja silap. Sebagainya kan. Any movement yang kita sahaja buka, maka benda tadi kita membatalkan solat kita. Kalau terselak soalannya, tengah sembahyang, angin tiup, kain kita terangkat. Apa patut kita buat? Turunkan balik dan sembahyang kita sah. Jangan pasal elak tu kita tak tahu macam mana. Taklah, bukan salah aku. Tak ada Maksudnya kita kena cepat-cepat tutup. Terbuka saja sebahagian aurat kita, tutup cepat-cepat. Maka benda solat tadi sah. Tadi kan dia kata kita kain kita terselak dan sebagainya, itu kita buat tak tahu je, maka keadaan tersebut membatalkan solat. Faham Baik. Keenam, membelakangkan kiblat. Kiblat arah sini. Kemudian tengah sembahyang ni, ini kiblat macam ni. Okey. Kita belakangkan kiblat, kita lari ke tempat lain ke, nak pusing jauh, nak pergi ke adik kita ke, belakangkan kiblat saja, maka batal solat kita. Tapi sini, kalau sekiranya kita solat, kiblat kita salah, orang bagi arahan suruh tukar, ikut. Contoh macam Afiq, Maman. Okey. Ni keadaan kalau kita datang, kadang-kadang orang datang rumah kita solat, kemudian dia pandai-pandai baca dalam Google Map dan sebagainya, tengok kiblat salah. Dia patut dia sembahyang. Lepas tu kita datang-datang nampak tengah sembahyang. Apa kita patut buat? Okey, katakan macam Afiq sekarang ni, kiblat sana, tapi Afiq menghadap sini. So saya tarik badan dia. Dan orang ni yang badan dia dibetulkan ke arah kiblat betul, jangan degil. Janganlah pula lawan, jangan ikut. Lawan yang itu dia ni, jangan ikut. Janganlah lawan. Ikut orang tu ni, tariklah. Orang tu ni ikut. Baru sah solat. Mana solat tu sah. As long itu. Kalau anda kata dah sampai habis sembahyang baru tahu, tak ada masalah. Okay, tapi dengan syarat kita kata, kita tanya tuan rumah lah. Kita tengah solat, kemudian tuan rumah kata salah kiblat, kita ikut apa arahan diberikan oleh dia. Akhirnya dia pegang badan kita. Oh, dia kata pusing kanan, ikut, dengar dia cakap, ikut. Lagi sampai betul. Kalau kita tengok orang sembahyang kiblat, wajib kita kena. Ya.
Macam kita kata orang apa, kita kena betulkan. Maksudnya batal, solat dia batal. Kan tak boleh kita biarkan dengan sebut. Kalau kita kata membiarkan dia batal, dia solat batal. Takkan tunggu sampai sembahyang, suruh sembahyang balik sekali lagi. Sampai habis sembahyang baru kita betulkan, kita salah. Pasal Nabi SAW sendiri, kiblat dibetulkan, diarahkan, tukar daripada menghadap ke Baitul Maqdis, tukar ke arah Kaabah dalam solat. Maka orang tukar dalam solat. So kita kalau orang tu tersilap kiblat dalam solat pun, alihkan badan dia kalau kita boleh pegang. Tapi perempuan pegang laki, laki perempuan janganlah. Kan nampak kita punya contoh macam apa, isteri kita punya kawan datang rumah, ataupun bapa apa mak kita punya kawan punya anak, semua yang dekat-dekat tu. Lepas tu kita pegang badan dia. Jangan peganglah. Kita panggillah mak kita untuk alihkan badan dia supaya menghadap kiblat betul. Yang kita kata pergerakan tadi mesti ni kita kalau dibetulkan kiblat kita atau kita betul kiblat orang, itu valid valid. Kalau tak betul-betul juga sampai habis sembahyang dan kita tahu kita salah, kalau dia tahu dia tahu, kita tahu, kita kena bagi tahu dengan dia, awak tadi solat kiblat salah, supaya dia kena ulang balik. Dan kalau tidak, kita betulkan tengah-tengah sembahyang tadi. Faham? Mana pembetulan kiblat dalam sembahyang tidak menjadi masalah. Okey? Ketujuh, terhubung dengan najis. Dengan orang apa najis dengan orang yang solat tu. Contoh macam tengah sembahyang, tiba-tiba cicak berak. Cicak tu berak jatuh dekat sini. Kemudian dia bila jatuh kan, dia freshly jatuh, dia tak lekat terus. So kita apa patut kita buat? Kita cakap alamak batas sembahyang ke? Ataupun kita jentik dia, ataupun kita goyangkan baju kita supaya dia jatuh. Yang ikut daripada yang datang, kita jatuhkan dia. Tak perlu kita macam keluar lari tinggalkan, tak payah. Kerana kita kata benda tadi boleh dipisahkan dari badan kita, maka pisahkan terus. Okey, dengan tahulah. Kalau tak tahu lain cerita. Dia tahu, nampak, maka contoh macam kita nak sujud, nampak tempat sujud kita tu ada tak cicak. Kan kita tengah sujud, nampak, alihkanlah pergerakan. Janganlah macam hantaklah sujud je lah. Larilah ke tempat lain. Kalau larilah. Mengundur ke depan tak kisah. As long as tidak kena kepada kawasan atau tempat sujud kita. Jelas? Okey, maka kalau tidak dihilangkan dengan segera, dia akan batalkan solat. Okey, ke-8, meninggalkan rukun daripada rukun-rukun ataupun satu syarat solat ni dengan sengaja, tanpa sebarang alasan. Contoh macam kita kata bersih daripada najis. Tapi memang kita kata tak ada sebab untuk kita tahu dia pakai air. So memang kita sengaja tinggalkan bersuci, maka solat kita tak sah. Ataupun anything lah concerning berdiri dan sebagainya, boleh berdiri tak nak berdiri dan solat-solat fardu maka solat tadi tidak sah, terbatal. Terus awak nak sujud, macam ada budak mangkak tu dekat tempat kita nak sujud. Okey. Kucing ni datang, macam mana? Okey. Kalau kita ada ni atau kita berani? Tengok keadaan tempat. Kalau dia kata kalau tempat tu luas, boleh kita beralih. Kalau tidak, kita ketika nak sujud tadi, kita angkat badan ni ke tepi kan, kita sujud lah. Nak angkat Afiq, tapi dapat jauh. So Afiq duduk depan tadi, nak sujud tadi, kita alihkan dia, kita sujud, tak ada masalah. Tapi kalau kita kata kita macam Nabi SAW pernah buat belas kasihan pada cucu dia panjat belakang dia diam je sampailah sahabat-sahabat dari separuh tu dalam semayang tadi angkat kepala tengok Nabi mati ke tidak. Dan tengah dalam semayang tu, pasal tengok Nabi sejak lama sangat. Rupanya Hasan Husin tengah panjat belakang Nabi. So Nabi ketika sujud, jadi Nabi tak bangun-bangun. Sampailah mereka puas hati, mereka belah, baru Nabi Allahu Akbar. Yang para sahabat ketika tengah sujud, angkat kepala nak tengok apa jadi. Tapi Nabi tak suruh pada siapa yang angkat kepala tadi buat ulang semayang. Pasal benda tadi masalah keperluan banyak kes. Macam orang kata semayang imam hilang, tengah-tengah sujud imam hilang, ataupun tengah-tengah sujud contohnya imam mati dan sebagainya, maka memang kita kata makmum yang bahagian depan angkat kepala tapi tak batalkan sembahyang dia, untuk dia tengok apa jadi. Kalau dia kata dia tu, dia boleh bergerak lah, pergerakan dia boleh. Cuma masalah bila pergerakan kita tengah-tengah kita sembahyang 2 rakaat dah sembahyang, kita letak beg kita kat tepi tu, Allahu Akbar kan. Jadi rakaat yang ketiga kita bangkit daripada solat tu, tapi nampak ada Muhammad tu selamba je beg kita. Okey, soalan sekarang apa patut buat? Teruskan sembahyang ataupun tawakal ala Allah? Okey, jawapannya pergi ambil. Okey, gerak, lepaskan sembahyang kita, pergi selamatkan barang kita. Cuma sekarang soalan pendapat dia, bila kita nak ulang balik sembahyang, start mana? Start tambah 2 lagi ke, ataupun start daripada kosong? Okey,
Dia mana? Dia mana? Semua macam ya ke tidak? Ya ke tidak ni? Kesambung di mana kita berdiri? Okey, pendapat yang rajih adalah kita start dari kosong balik. Memang kita kata ada pendapat dalam mazhab Syafi'i menyatakan orang tu start di mana dia kedudukan dia tadi. Di mana kedudukan dia ketika tengah rukuk kan, datang balik lepas. Tapi syarat ketika dia ambil balik barang dia tak ada bercakap. Dia ambil, dia selamatkan, dia letak balik, dia terus rukuk balik semula. Tapi pendapat tadi kita kata marjuh lah, tak sekuat dia kata ulang balik dari kosong. Tapi kita kata lah, tak timbul lah macam orang terculik lagi, kita diam macam kan, mesti kita kata macam, woi, barang aku. Kita kata, kita cakap je batal lah. Cakap je kita kata batal semayang. Jelas kan? Contoh macam kita ni lah dekat rumah, masak air, mak suruh masak air, ataupun mak suruh pasang setrika. Kemudian kita teringat, tengah semayang pun teringat, dah bunyi bau hangit dah, nampak macam takut dapur terbakar, lupa tutup api. Maka tinggalkan solat berkenaan, keluar je, terus pergi uruskan apa yang sepatutnya uruskan. Dan kita kata pergerakan kita tadi, kita kata batalkan semayang berkenaan, start kosong balik. Actually pendapat yang paling rajih. Pendapat yang awal ni kata sambung di mana kita berhenti. Dia samakan dengan tajuk masalah tawaf. Tahu tawaf? Tawaf di Baitullah, kita orang tawaf tu kan, mana dia stop, dia start kat situ. Itu para sahabat buat. Jadi pendapat tadi dikiaskan ke situ. Tapi dalam arti kata lain, sebenarnya solat ni dia complete a whole kan. So tak ada kita kata kalau dengan sengaja kita keluar daripada tindakan pergerakan solat, maka solat tu batal. Jelas? Okey. Ke-9, kerja yang banyak selain daripada jenis solat. Main SMS ke kan, dengan semayang, Allah Akbar, lepas tu SMS datang, ting kan, betul-betul kita buka. Dia buka SMS kan, jawab, apa khabar? Saya tengah solat ni kan. Contohnya anything lah kau sini kan, main ke kan, dia main Angry Bird ke, anything pergerakan dia buat yang kita banyak melalaikan dan sebagainya tanpa sebenarnya desakan. Kalau desakan contoh macam ni, handphone kita bunyi tengah semayang, handphone bunyi, A matikan, B buat tak tahu. Apa tu buat? Matikan macam mana? Nak kena buka ni, gerak dua tangan tak apa ke? Gerak kedua tangan, tak ada masalah. Ini antara movement yang dibenarkan dalam solat. Dan solat kita ada movement dibenarkan. Actually kalau contoh macam kita tak solat, adik kita menangis, nak kena solat ni, tapi adik menangis, so semayang dengan keadaan dokong adik. Orang tak ada yang kecil, engkau kecil, boleh buat sebenarnya. Tak apalah, dengan dokong semayang dengan keadaan dokong. Itu tajuk 3 pergerakan dia tak pernah datang dalam hadis Nabi SAW. Okey, masalah 3 pergerakan. Sebenarnya tajuk ni, yang dikatakan 3 pergerakan tadi, para ulama rujuk pada hadis yang Nabi kata tak boleh ada dalamnya kata-kata manusia. Dia kata kalau kata manusia tak boleh, kan hadis tadi kan, maka pergerakan manusia pun tak boleh. So apa define pergerakan manusia? Pasal ada pergerakan-pergerakan Nabi ajar. Bahkan contoh macam kita ada kahak kan, Nabi SAW ajar supaya kita buang. Kemudian inilah mana dibenarkan kita buang kahak kita dalam solat, tak menjadi masalah, bahkan tak batal solat kita. Tahu? Jadi secara asasnya ada pergerakan dibenarkan, walaupun lebih dari 3 pun. Atau contoh macam Nabi SAW pernah sekali ketika solat jemaah main 2 orang, macam ni, main 2. Tak apa, okey. Di sini Nabi SAW semayang, okey, ini makmum pertama, kau sini, okey, duduk sini dulu, dah masuk dulu, kau sini lah, okey. Jadi Nabi dengan semayang, seorang sahabat datang sini. Kemudian Nabi SAW, dia datang solat, Nabi tak kisahlah, datang seorang lagi masuk. So dia jadi apa? Macam ni. So apa Nabi buat? Nabi tengah semayang ni, Nabi tarik dia ni tak belakang, Nabi tarik ini ke belakang, lepas tu Nabi ke depan. So the movement is actually more than one. Actually memang berapa langkah kan, masuk dia. Jadi kita kata dalam pergerakan tadi memang boleh dibenarkan. Macam orang tak betul ni kedudukan dalam saf dibenarkan. Bahkan Nabi SAW kita kata dalam hadis yang datang berkenaan dengan Ibn Abbas radhiyallahu anhu, bila Nabi doakan dia, Allah faqihu fid din wa alimu ta'wil, dia bukannya dah tua, dia bukan baby, dia besar-besar ni dah umur dia. Ketika tu Nabi SAW semayang, dia ikut. Kemudian bila dia datang, dia duduk belakang. So Nabi tarik dia, the first time Nabi tarik dia supaya jadi sebaris dengan Nabi. Kemudian Nabi jadikan sebaris, dia reverse, Nabi reverse. Sampai last kali lepas habis semayang, Nabi kata, Mali, apa hal? Nabi kata, aku jadikan kau sebaris dengan aku, kau undur-undur pesan. Lepas tu Ibn Abbas berkata apa? Ya Rasulullah, adakah boleh aku solat sebelah engkau Nabi?
Aku ni bukan Nabi kan, macam mana aku boleh sebaris sebelah kau? Nabi gelak, Nabi ketawa, Nabi pun doa. Nabi kata Allah faqih fi din wa alimu ta'wil. So doa tu sebenarnya dah besar. So anak-anak kau dah besar macam ni pun doa lagi. Ni kadang baby je, lepas dah besar tak dipakai tak. Walau dah besar dah bisai pun boleh doa lagi. Faham? Okey. Jadi pergerakan dia tak kira. Jadi kalau dia kata zaman kita sekarang ni macam the idea of pergerakan lebih 3 batas semayang tu, the idea of yang salah. Movement lain yang tak ada kaitan solat dia. Contoh macam kita kata main SMS ke dan sebagainya, atau lambai kawan kita datang. Kan? Kita Allah tersemayang kan, betul macam kawan kita datang. Nanti dia terus semayang. Tak boleh. Tapi kan dia kata, kalau dia kata dia contoh macam dia datang 2 ni juga, kita angkat tangan sekali macam tu tak apa. Pasal Nabi SAW pernah, bila mana sahabat datang, kan ada contoh macam dalam hadis berkenaan dengan Nabi SAW, solat 2 rakaat lepas asar. Dalam hadis Bukhari Muslim Kemudian Ummu Salamah, isteri Nabi SAW, dia nampak Nabi semayang lepas asar. So dia kata apa? Dia kata dengan hamba dia, bantu dia, kata kau tanya Nabi, kau asal solat lepas, dia tak bagi kita solat lepas asar. Tapi dia solat lepas asar ni besar, kau tanya dia. Tapi kalau dia suruh diam, kau duduk dia diam lah. So kawan ni, Nabi dah semayang ni, kau dia buat apa? Dia tak jumpa Nabi yang sini. Dia kena movement, kita tunjuk. Okay. Dia okay, kata naik tadi, naik atas sikit, kau tinggi lah. Okay. Naik atas lagi. Naik atas lagi. Okay. Dia datang, Nabi semayang. Dia kata, Ya Rasulullah. Pasal Ummu Salamah hantar kan, Ya Rasulullah, kau tak bagi kami semayang, tapi kau semayang ni kenapa? Dan sebagainya kan. Lepas tu Nabi SAW ketika dia semayang tu, okay, tukar Afiq, kau duduk sini lah. Okay. Jadi Nabi dah semayang tu, Nabi tunjukkan dia macam tu. Dan pasal Ummu Salamah pesan, kalau Nabi bagi isyarat pada kau suruh duduk, tunggu, kau tunggu. So dia pun duduk. Dia pun duduk, dia tunggu situ lah. So Nabi habis semayang, Nabi toleh dan Nabi ceritakan balik apa berlaku sebenarnya. Pasal Nabi kata itu solat yang asalnya lepas zuhur, tapi Nabi SAW tak sempat nak solat, Nabi solat lepas asar. Kan kita belajar waktu-waktu haram solat kan. Okey, boleh. Jadi kita kata mana movement tadi tu tidak menjadi masalah. Jangan garu gatal sebagainya, tak timbul tajuk. Dia gatal sangat, jijik yang peluh. Kan? Janganlah, garulah. Kan? Garu kan, relax lah. Okey. Dan satu lagi, kalau contoh dalam solat tadi rasa nak terkentut dan sebagainya, kentutlah, tak ada masalah. Kena keluar lah. Tapi mungkin lah kalau sembang jemaah malu lah kan, nanti orang tahu siapa kentut. Tapi still dalam Islam sebenarnya tak ada masalah. Rumah Melayu kita je terbiasa dengan masalah kalau kentut tu macam kentut. Orang Arab kan dia kentut tak tahu. Dia ramai-ramai ni katakan Afiq kentut, Afiq tak tahu, kita pun tak tahu. Tak ada macam siapa kentut, tak ada. Kita kata jadi mereka biasa macam tu. So kalau orang keluar tengah semayang, lari tinggalkan soft, tak ada masalah. Kita dekat Malaysia ni kadang-kadang dah terkentut, dah batal dah sebenarnya, tapi kerana apa? Aib, malu. Maka tak keluar soft. Itu salah Faham? Ya. Ni kan. Sekejap. Cepat sikit. Okey. Ada soalan? Setakat ni? Tak ada Okay, jadi kita kata apa keadaan tu, mana makan, minum dan sebagainya. Ini movement yang tak ada kaitan. Movement ada kaitan, contoh macam kita alihkan pergerakan. Contoh macam Nabi SAW, pada sekali Nabi tengah semayang, kemudian Nabi letak sutrah, letak penghalang. Datang kambing nak lintas depan Nabi. Kemudian Nabi ni Nabi gerak. Dia nak masuk juga celah antara Nabi SAW dengan dia. Sampai Nabi rapat ke dinding, kan nak bagi dia lintas depan Nabi SAW. So the movement is actually dibenarkan. Rapatkan soft dan sebagainya, tak ada masalah. Tapi movement lain contoh macam hai kan, pisio ke dan sebagainya, semua tadi benda tadi tak dibenarkan dalam solat. Tak perlu. Movement yang perlu tak apa. Hatta dalam hadis Nabi SAW kita ada movement contohnya buang kahak dan sebagainya, dibenarkan. Walau 3 kali, walau 10 kali, walau contoh macam kita dokong anak tadi. Tapi kalau dia kata terlampau banyak sangat sampai kita kata kita tertinggal solat, kalau kita tak ada solat, tak boleh lah. Tapi kita movement tadi, movement sementara tak apa. Ya. Buka hadis ayat, buka pintu macam Nabi SAW pernah semayang dan kiblat arah pintu, Nabi SAW pergi gerak, Aisyah ketuk pintu, dan pergerakan dia tak ada pusing di tempat lain. Bahkan ada hadis yang datang tu, Aisyah radhiyallahu anha ketuk nak masuk rumah, Nabi gerak sampai depan, betulkan pintu, kemudian Nabi reverse balik. Actually benda berkenaan berlaku. So any movement macam tu tak apa, tak salah. Tapi kalau pintu ke belakang,
Jangan buang masa lah, kata kan. Okey. Kan, jangan buat benda situ. Dia di mana yang kita kata straight forward. Benda tak straight forward dan sebagainya, silakan. Telefon jangan angkat. Telefon jangan angkat. Telefon bunyi. Arah kiblat tu. Jalan, angkat. Janganlah. Yang tu jangan buat lah. Faham Baik. Dia akan jawab. Bukan, dia akan jawab. Kalau nak tahu sebenarnya dia angkat, dia on kan supaya orang tu tahu dia tengah semayang. Kemudian dia letak balik. Kadang-kadang dia tengah semayang kan, kalau orang telefon orang tak tahu, so dia on kan benda tu. Masa kita tengah mengajarkan, ustaz tengah mengajar, kita orang tanya soalan, dia tengah-tengah ni tarik je bagi jawab. Kita tak layan benda tu, tapi kita bagi benda tahu supaya orang tahu kita tengah solat. Supaya orang tengah dengar imam baca Quran dan sebagainya, dia tahu kita tengah solat. Itu je. Tadi masalah itu momen yang kita kata memberitahu dia tengah solat. Macam Nabi SAW ada orang tu, Nabi tegur macam tu, dia bagi salam, dia tak jawab. Dia bagi isyarat tangan saja. Okey, faham Baik. Ke-10. Ya. Contoh siapa yang najis? Dia buat air tak ada masalah. Tahi dekat tangan dia ke? Tak kan? Tak ada masalah. Kalau dia saja buat tahi tu, kita sentuh, masalah lah. Adik kita kata, dia kata kalau kita lintang, dia datang lintang, kita sekat. Kalau adik kita contoh macam bau dia bertandas dan sebagainya. Okey, dia kalau tahi dekat tangan dia lain cerita. Kalau tahi dekat tangan tak ada masalah, sekat lah. Semua orang dalam perut dia tahi, selagi tak keluar tak ada masalah. Faham tak? Dia betul Okey. Ke-10, bersandar dengan tanpa alasan. Maksud dia solat dalam keadaan contoh macam kan, dia bukan sakit badan tapi dia actually ada orang tahu, saya tengok dia cari tiang. Dia sini ada separuh orang, saya perasan dia sengaja kata duduk ceramah ialah cari tiang kan satu belakang dia tu. So ada kalinya nak biri tak larat pun dia kesandar. Tak boleh. Sini Allah Akbar. Dia tahu saja carikan tiang cari tiang untuk sandar. Sandar tanpa sebarang alasan. Kalau dia kesakitan, sakit badan dan sebagainya, memang ada masalah tulang belakang, dia lari ke slip disc, memang kena, doktor kata tak boleh tegak lama, itu dah cerita. Tapi kerana alasan, kerana syarat dia berdiri itu adalah syarat yang kesahihan solat, maka tak boleh kita bersandar-sandar. Bersandar ke berni ke tak boleh. Faham? Okey. Ke-11, sengaja menambah rukun pergerakan seperti tambah rukuk, tambah sujud kerana ia merosakkan bentuk rupa, maka terbatal secara ijma'. Ni kita kata tadi, orang tu tengah kan dia rukuk, Allah Akbar kemudian sami Allah, dia Allahu Akbar, silap, turun balik. Dia ulang sekali lagi pergerakan tadi, maka masalah. Dia ulang sekali pergerakan rukuk tadi, rukuk jadi 2 kali, maka batal. Itu sebab kenapa teruskan. Pasal kita kata pasal benda-benda wajib tak perlu ulang balik. So just go on. Tak perlu ulang balik. Kalau rukun tu kita kata 1 rakaat so wasak. Macam kita kata contoh macam orang tadi, dia macam ni dia sepatutnya dia kena rukuk tapi dia terus sujud. Contoh macam Allahu Akbar. Lepas tu dia Allah, dia lupa dia tak rukuk. Dia sujud terus. Apa jadi? Mana rakaat tu batal, dia bangkit. Jangan sambung balik, jangan rukuk balik. Tak payah rukuk balik, tegak balik semula. Fatihah semula sampai habis. Jangan dia patah balik pada rukuk, tak. Dia bangun terus, pasal itu dah rakaat tu dah rosak. Faham? Rakaat tu dah rosak dan start balik Fatihah balik semula. Jelas? Okey. Menambah rukuk dan sujud kerana ia merosakkan bentuk rupa, maka batal secara ijma'. 12. Sengaja mendahulukan sebahagian rukun ke atas sebahagian lain kerana ketertiban adalah di antara rukun. Contoh dahulukan rukuk dulu ke, sujud dulu ke, atas dan sebagainya. Apa-apa didahulukan maka batalkan. Ke-13, mengucapkan salam. Sengaja mengucapkan salam, tapi kalau tak sengaja terucap lain. Sengaja ucapkan salam sebelum sempurnanya solat pun batalkan solat. Ke-14, sengaja mengalihkan makna daripada bacaan, iaitu Fatihah. Contoh macam iyyaka na'budu tu pada Allah Ta'ala, ka tu dia bayangkan guru dia. Anything concerning, pasal kadang kita kata manusia ni ada separuh tu dia silap faham. Makna-makna Al-Fatihah tu dia alihkan makna daripada maksud asal kepada puji Allah Ta'ala, sanjung Allah Ta'ala. Actually bila seorang tu baca Fatihah, Allah Ta'ala bagikan solat tadi kepada 2 bahagian. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata Allah Ta'ala bahagikan di antara dia dengan hambanya solat itu kepada 2 bahagian. Bila berkata seorang hamba itu Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah Ta'ala akan kata apa? Hamidani abdi, hamba aku puji aku. Hamba aku puji aku. Bila hamba tu kata Ar-Rahmanir Rahim,
Allah Ta'ala akan kata, asna alayya abdi, hamba aku sanjung aku. Dan bila Allah Ta'ala kata, bila hamba tu kata pula maliki yaumiddin, Allah Ta'ala kata majjadani abdi, hamba aku mengagungkan aku. Ataupun satu riwayat datang kata aw fawada ilayya abdi, hamba aku serah diri kepadaku. Lepas tu bila seorang hamba tu kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah Ta'ala akan jawab, Allah Ta'ala kata hada baini wa baina abdi, inilah di antara aku dan hamba-Ku, janji aku dengan hamba-Ku inilah dia. Wali abdi masal, untuk hamba-Ku apa yang dia nak minta. Lepas tu kita pun baca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah Ta'ala akan kata hadza baini wa baina abdi wali abdi masal, inilah di antara aku dan hamba-Ku, dan untuk hamba-Ku apa yang dia nak minta aku bagi. Jadi secara asasnya Fatihah itu dialog kita dengan Allah SWT. Tapi kalau ada kata ada orang dia alihkan makna, contoh macam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tu, hanya di kau ka tu dia bagi maksud lain. Ka tu dia bayang muka guru dia ke, ustaz dia ke dan sebagainya. So batal, Fatihah tadi rosak, batal. Kerana dia ada satu rukun. So pengalihan makna Fatihah tadi kepada selain pengertian yang Allah Ta'ala berikan atau Nabi ajarkan, maka rosak. Faham makna, bukan lafaz, makna. Okey. Baik. Ke-15, memfasahkan niat dengan teragak-agak untuk fasah, ataupun dan juga berazam untuknya. Ini idea kita nak batalkan semayang, kita sebut macam tu teragak-agak, kejap nak kejap tidak, ataupun kita berazam nak batalkan semayang, maka semayang itu telah terbatal. Kerana apa? Kerana di antara syarat sah semayang adalah niat kita dalam solat tadi berterusan daripada A sampai Z. Kalau tengah-tengah tu ada niat nak batalkan, maka rosak. Berhenti ketak tu kira rosak. Macam benda tadi tu kenapa kita kata buang. Itu sebab kenapa awal-awal lagi berkenaan dengan solat ni kita jangan biasakan dengan was-was. Macam takbir kan, Allahu Akbar. Lepas tu tengah semayang, takbir tadi masuk ke tidak niat? Tak ada. Start kita was-was macam tu je, dah rosak dengan solat kita. Teruskan saja. Jangan kita adakan dengan was-was ni tadi. Jangan terima. Jelas? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bila datang was-was dan semayang, isti'adah cepat-cepat. Jangan kita lawan dengan minda. Mentang-mentang dah masuk camp minda lah, masuk senaman dan sebagainya, lalu dia cuba lawan dengan diri sendiri. Jawapan silap. Mana kalau orang tu terganggu dalam solat, cepat-cepat buat apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebut benda tu. Kalau kita tengah semayang, datang gangguan syaitan, isti'adah cepat-cepat, minta perlindungan Allah Ta'ala. Jangan cuba lawan dengan diri kita sendiri. Jangan mentang tadi senaman dah lari 15 km, dah lari main ini, dah belajar ni macam-macam lah. Belajar makan madu. Takkan boleh kita lawan syaitan tadi, kerana Allah Ta'ala pesan pada kita dalam Quran Karim atau dalam hadis Nabi SAW supaya kita isti'adah, minta perlindungan Allah Ta'ala bagi melawan gangguan syaitan. Jelas? Saya lupa, sepatutnya kamu kena berhenti sekejap. Berapa minit lah. Okey, ada soalan? Ya. Itu kita kata ada benda pergerakan dibenarkan. Maksudnya kita dalam hadis Nabi yang kita kata daripada apa? Uthman bin Abil As, sahabat Nabi SAW ni, dia kata macam ni. Nabi kata bila kau terganggu je, kamu toleh kamu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan dia sembuh. Pergerakan dia bukannya kan? Dia actually ini bazaqah. Kan? Bukannya ini tiup angin. Dia ni tu separuh campur ni. Tapi dalam solat berjemaah jangan buat kaki lempang orang sebelah. Kan? Tak pasal kena siku. Tak, benda tu kena tahu. Kalau kita duduk sebelah kan Afiq buat macam tu. Afiq rendah, dia buat kat saya, kena baju saya. Kalau saya tinggi, saya buat kat dia, kena kepala dia. Tengah mayang tu asal air ni. Contoh-contoh lah. So keadaan tu tak dibenarkan. Macam keadaan di mana? Bahkan lafaz isti'adah saya cukup. Lafaz isti'adah tu dah mencukupi. Kalau dia kata keadaan kita berjemaah, isti'adah dah cukup dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lafazkan, tak ada masalah. Mana kita kata itu masalah, kita kata wording yang Nabi ajar boleh sebut. Wording, lafaz yang Nabi ajar sebut, tak ada masalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan tak rosak solat kita. Jelas? Ya. Bila? Yes. Any moment, tengah rukuk ke, tengah sujud ke, tengah berdiri ke, tak ada masalah. Tengah baca Fatihah. Yes, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, tak ada masalah. Tak ada, baca sambung je lah bacaan kita. Tak payah ustaz balik. Teruskan saja. Ya. Taimum. Bagi orang tak datang tadi tu. Okey, dengan sini. Taimum kan saya terang itu dikata ikut hadis Nabi SAW, dia macam ni. Okey. Okey, kan. Kita kata tanah kita kata depan kita ni, kita tepuk sekali.
Kemudian dua, sama ada kita ketuk-ketuk macam ni, ada kita duduk dan buat. Either this one or this one. Kemudian debu yang ada tu kita sapu muka kita. Kalau kita ni sapu muka kita. Okay. Kemudian ni sapu atas ni, yang ni sapu atas ni. Pergelangan saja. Ni sampai sini, ni sampai mana, ni sini, ni sini. Habis. Tak ada macam gitu-gitu. Kalau tidak nanti mata gonyong-gonyong, nanti kamu dia calar mata. Kan? Habuk tu kan masuk dalam mata. So sapu tu syarat saja. Kenapa syarat je? Jangan cerita macam kan nak masukkan cacirah tu tak ada salah, dia tak dituntut. So actually kaedah tayammum macam tu je. Dia tepuk sekali, sapu muka dan juga pergelangan, tangan sampai pergelangan saja. Yang datang hadis Nabi SAW, kita dan nota yang awal itu. Ingat cara dia macam tu. Tak ada cara yang lain. Okey, ada soalan lain? Ya? Okey. Tidak. Lompat sikit. Baik. Sempat. Okey, sempat. Okey. Baik, apa dia pengaruh makruhkan kepada orang yang solat? Apa benda yang tak digalakkan dia buat? Okey. Dalam solat ni ada benda yang makruh, jangan dibuat Contohnya, okey, meringkaskan hanya baca Fatihah saja. Kalau orang tu baca semayang ni Fatihah je baca, tak baca surah. Tak baca surah dalam solat yang kita kata bukan 4 rakaat Kalau 4 yang the second one tak baca. Macam solat sunat ke, solat apa subuh ke dan sebagainya, kena baca Fatihah dan juga surah. Kerana itu bertentangan dengan sunnah Nabi SAW dan petunjuk baginda SAW dalam solat. Kedua, mengulang Fatihah. Kerana itu bercanggahan dengan sunnah Nabi SAW. Namun jika orang tersebut mengulang dari keperluan, contohnya terlepas daripadanya khusyuk, kehadiran hati ketika membaca. Actually sebenarnya ini pendapat pengarang buku kita, tapi sebenarnya memang tak perlu ulang. Bahkan kita kata untuk orang berkenaan siapa yang solat, ada orang di solat dapat 1/10, ada orang dapat setengah, ada dapat ikut kadar dia sedar. So actually untuk mengulang balik rukun tadi tidak diperlukan. Kerana kita kata macam was-was, kita ulang balik. Bahkan dikata kalau benda berkata tak mengapa ulang balik kalau tidak was-was. Tapi biasanya akan was-was lah. So every time kita solat kita mengulang Fatihah 3-4 kali, masalah lah. Tak boleh. Ketiga, dimakruhkan bergerak-gerak berpaling yang kecil dalam solat tanpa keperluan. Okey? Kerana apa? Kerana ditanya. Contoh macam kita toleh kepala ke, tengok sini ke, okey? Kalau orang buat nampak dalam masjid, jangan kita sibuk. Macam, tapi ustaz dekat Masjidil Haram ada orang buat. Okey. Ya, teruskan. Salah sebut, mana apa sebutan yang salah, betulkan tu je lah. Tak payah ulang satu Fatihah tu. Contoh macam contoh macam ada orang tu baca, dia kata ini jadi kes. Dulu waktu saya belajar saya semayang ada orang. Dia budak ni agak tersasul. Dia baca siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaikum. Alaikum. Kalau alaihum tu ada qiraat. Okey, tapi dia alaikum. Lepas tu waladhdallin. Orang pun macam nak amin ke tidak. Jadi orang tak tahu. Jadi dia ulang balik ayat tu je. Betulkan ayat tu saja. Tak perlu dia ulang daripada A. Tak betulkan batal lah sembahyang. Betulkan, wajib betulkan pasal rukun. Wajib betulkan Wajib betulkan. Dan surah-surah bacaan kita kata kalau silap, contoh macam surah, tak mengapa. Mana kita kata benda tu masih lagi kecil. Tapi kalau salah baca Fatihah, maka tak boleh kerana itu rukun. Betulkan, bukan tak perlu pulang daripada awal. Betulkan ayat tu saja. Okey. Macam saya kata siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaikum waladdallin. Dia buat balik. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ulang jelah. Tak perlu, dia tak rosakkan dah. Tak ada. Rakaat tak rosak pun. Okey. Baik. Berpaling kecil berpaling dan sebagainya. Okey, itu juga bahkan Nabi SAW menyatakan hadis yang sahih, Nabi kata apa? Ia adalah penggelapan. Mana perbuatan mencuri yang digelapkan oleh syaitan daripada seorang hamba. Mana sepatutnya solat tu dapat penuh, tapi kena curi. Syaitan curi sikit-sikit. Dengan palingan-palingan mata kita, jelingan kiri kanan dan sebagainya. Okey. Adapun pergerakan berpaling ada keperluan, maka ia tak mengapa. Seperti orang yang perlu meludah ke sebelah kiri dan solat sampai 3 kali. Ada timbul datang was-was, baru dia nak kan? Dia bukan kha tu, dia itu 3 kali. Dia gitu. Bukannya kha kan. Okey, dan biasanya kalau dalam solat berjemaah, elakkanlah, nanti kan tak pasal-pasal kena lempang. Okey. Perbuatan paling ini adalah kerana keperluan. Ia diperintahkan oleh Nabi SAW. Juga orang bimbang anak kecil, dia semayang, dia ada anak kecil, takut anak dia merangkak hilang ke mana, so sikit-sikit dia jeling. Tak menjadi masalah. Ini semua ada keperluan yang kecil.
Adapun apabila berpaling seorang individu secara keseluruhan badan belakangkan kiblat, maka benda tu batal solat dia. Dia pusing badan dia, alih dari kiblat, maka batal. Okey. Keempat, memejamkan mata dalam solat kerana ia menyerupai perbuatan majusi dan penyembahan kepada api. Juga merupakan perbuatan Yahudi kerana kita telah tegak menyerupai orang kafir. So jangan semayang tutup mata. Actually penting. Nanti kan tak terpaksa ada adik kita tutup, pegang pen bawah tu, kan dia pegang-pegang, dia tunggu kita sujud. Kita pejam mata, dia datang, dia cucuk itu. Tak berpasal je. Buka mata, tengok apa jadi. Kalau tidak, nanti kan datang tak kucing ke, tak apa benda lepak depan tu, tak berpasal. Jadi buka mata. Jangan solat tutup mata. Kena khusyuk tutup mata. Khusyuk tutup mata bendanya. Tutup mata pun nampak macam-macam. Faham Ini juga makruh jangan buat. Kelima, membentangkan tangan ketika dua lengan ketika sujud tu buat macam anjing. Macam sujud tu, sepatutnya siku diangkat. Ada orang dia turunkan siku dia macam anjing duduk, pun tak dibenarkan. Nabi SAW nyatakan, tegaklah kamu dan sujud, jangan kamu jadi seorang kamu ni mendepakan dua lengan dia macam mana mendepa seekor anjing. Okey, iftirash Maka haruslah seorang tu solat menjarakkan antara dua lengan dia, mengangkat dari tanah, jangan menyerupai binatang. Baik, keenam, memperbanyakkan banyak perbuatan sia-sia seperti apa menyibukkan hati bertentangan dengan khusyuk. Main batu ke, nampak batu je nak sujud kan, nampak macam pasir, je ada pasir sujud. Sebab ngelak lagi nampak macam ni, dia main. Dan solat tu banyak mainan, maka benda tu rosak. Solat dia rosak, elakkan. Ketujuh, takasur, mana dia semayang dan keadaan macam tu. Allahu Akbar. Macam Superman tu, letak tangan kat sebelah ni. Hari pun tak ada juga. Dan Islam tak dibenarkan. Ni benda tadi merosakkan solat dia. Dia bagi makruh lah, tapi tak batal semayang. Okay. Ke-8, berkelubung dan menutup mulut. Bila seorang tu dia berkelubung dan solat dan Nabi SAW telah larang dan juga daripada orang tu tutup mulut dia. Okey. Berkelubung ni bahawa seorang tu solat dia melepaskan pakaian pada bahu dan tidak mengembalikan dua. Dia lepaskan baju tu macam tu je. Dia tak pusing balik. Mana dia ada baju tu dia tak pusing balik. Okey, lalu benda berkenaan dikatakan tak sepatutnya dibuat. Kedua, macam dikatakan juga melepaskan pakaian sampai ke tanah. Jadi sebab isbal pun tak boleh juga. Sepatutnya dia semayang tadi, kalau baju dia ada kain macam selendang kan. Kalau dia kata dalam dia macam kita panggil apa, macam shawl, orang pakai shawl kan. Okey, dia kan jatuh situ kan, dia pusing balik patutnya. Tapi biasa ke baju besar lah. Perempuan tak ada, perempuan kena tutup dada. Ke-9, mendahului imam. Kerana sabda Nabi SAW, adakah tidak bimbang seorang di kalangan kamu apabila dia angkat kepala dia sebelum imam, Allah Ta'ala jadikan kepalanya menjadi kepala keldai, lalu menjadi dan rupa dia menjadi rupa kedai. Jadi jangan dahului imam. Bila imam biasanya pergerakan, imam sebut Allahu Akbar, dia sebut Allahu Akbar baru bergerak. Dia kena baru imam baru je, dia bangun dulu. Jangan melalui imam. So imam Allahu Akbar, baru kita Allahu Akbar. Dan kita Allah, dengan Allah kita dah macam kita kena kabut. Banyak orang kadang-kadang saya nampak dekat masjid ni masalah ni. Ke-9, menjilang-jilangkan jari jemari. Macam duduk sini, buat sini kan, jari jemari dalam solat ke, untuk datang ke masjid atau dalam solat. Jadi Allah Akbar, dia boleh buat macam tu. Dia buat macam ni, tangan dia. Gitu pun juga makruh. Okay? Luar semayang tak ada masalah. Luar semayang bukan ketika datang semayang tak ada masalah, kerana tak ada Nabi SAW pernah buat benda berkenaan di hadapan para sahabat. Ke-11, menggenggam rambut dan pakaian. Contoh macam kita kata nak sujud kan, kita beria tarik baju. Lepas tu rambut kita betul beria tahan. Benda tak juga menyebabkan sibuk dengan benda tersebut, merosakkan kita punya solat punya keadaan. Ke-12, solat ketika hidangan makanan datang. Makanan dah dihidangkan dan kita nak makan, lalu kita tinggal, kita solat juga waktu berkenaan. Sedangkan kita lapar ni, maka tak. Ini juga solat makruh. Ataupun solat dalam keadaan nak pergi tandas, nak terkencing tapi takut nanti tak sempat pergi solat. So kita pergi kencing dulu, nak buang air dulu, kemudian baru datang solat dan tenang. Dengan solat dalam keadaan dalam keadaan tolak tarik dengan najis tadi, atau dalam keadaan makanan siap hidang, kita lapar, kita solat dulu, jangan. Dalam perbuatan tersebut dikatakan makruh, dimakruhkan oleh Rasulullah SAW. So jangan buat benda berkenaan, kerana hati orang tersebut akan celaru. Hati dia tengah sibuk dengan makanan atau sibuk dengan najis nak keluar. So dia tengah sembahyang tu dia macam apa salah imam ni? Dia apa salah imam ni? Okey. Dan ke-13, mengangkat pandangan ke langit, kerana sabda Nabi SAW, hendaklah berhenti kaum-kaum yang mengangkat penglihatan mereka ke langit dalam solat, atau akan dihilangkan penglihatan mereka. Mana jangan buat benda berkenaan, kalau tidak akan hilangkan penglihatan. Macam ada separuh orang dia solat Allah Akbar di Kaabah di Mekah, ketika mana depan Kaabah tu dia semayang, dia Allahu Akbar, kemudian dia tengok atas, dia tengok apa pun dia ada kat atas. So benda tu juga Nabi SAW tak benarkan. So jangan buat Dan kita jelaskan hari tu, kita sebut berkenaan masalah tinggal solat. Tinggal solat ni
ada benda di antara dosa-dosa besar, dan mana Nabi SAW menyatakan hadis yang banyak melarang kita meninggalkan solat. Maka dengan sebab itu, solat tadi tak boleh kita tinggalkan sama sekali. Sakit pun kena solat, musafir pun kena solat. Jangan kita tinggalkan solat sama sekali. Tapi ini ada pesanan sebenarnya pada adik-adik yang kita kat sini. Solat ini yang kita belajar ni actually untuk menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam masa yang sama, hubungan kita sama manusia jaga juga. Kerana kadang-kadang kita sibuk belajar tentang solat, lupa akhlak kita pun masalah juga. Masa ada mak-mak ni di SMS minta tanya soalan, dia kata macam anak-anak datang solat, belajar solat tapi perangai macam tu juga. Contohnya kan, kita kata memang betul, kita sebenarnya kalau orang tu faham solat itu, sebenarnya dia berlatih merasa Allah Ta'ala perhatikan dia. Sebila Allah ke atas dia, kalau dia faham konsep berkenaan, memang akhlak dia pun akan berubah. Dan kalau orang tu kalau dia belajar solat, dia tak faham benda tersebut, memang sampai bila pun macam itulah keadaan dia. Dia solat tapi benda tu hanya luaran, fizikal saja. Sedangkan kita sebenarnya solat ni untuk membina luar dan dalam. Rasa Allah Ta'ala perhatikan kita di mana saja kita berada. So sincerity contohnya, bila mak bapak kita suruh kita buat kerja dan sebagainya, kena ada sincerity lah. Ni jangan nak competing je adik-beradik kan. Bila mak bagi yang ni kerja, dia tak dapat kerja tu, ataupun mak suruh dia kerja, suruh adik dia jadi macam competing. Macam apa ni. Sedangkan dia kena tahu bahawa dari sisi Allah SWT, every movement dia buat, bukan setakat solat, every movement yang dia buat oleh seorang tadi, Allah Ta'ala perhatikan, luar dan dalam. Luar dan dalam. So kalau niat kita salah, bad intention kan, sengaja cek pasal dan sebagainya, maka benda tu Allah Ta'ala tahu. So belajar, kita kata sincerity kepada Allah Ta'ala ni penting. Bahkan agama ni adalah sincerity. Bila Nabi kata pada para sahabat, ad-dinu nasihah, agama itu tulus ikhlas. Tulus ikhlas. Lepas tu para sahabat kata, ya Rasulullah, liman, kepada siapa? Kulna liman. Rasulullah kata, lillah, kepada Allah Ta'ala. Kemudian oleh Rasulullah, kepada Rasulullah Ta'ala. Wali kitabih, kepada kita Allah Ta'ala. Wali aimat muslimin, kepada pemimpin umat Islam. Wa ammatin, orang-orang awam umat Islam. Sehingga kita kata secara asasnya memang benda itu adalah kerana benda-benda yang penting. Jelas? Lewat dah, tak boleh. Sepatutnya masuk sujud sahwi, tak sempat. Jadi insyaAllah besok kita sempat, kita akan ambil 3 benda yang besar berkenaan sujud sahwi, kemudian berkenaan dengan imam, makmum, mungkin kita jadi imam dan sebagainya. Kemudian kita akan ambil berkenaan dengan solat dalam keadaan musafir. Solat orang sakit dan musafir, macam mana solat, itu kita akan tumpukan. Berkenaan masalah jenazah, kita tinggal pengurusan jenazah kita akan buat lah. Nanti dah kali kita nak buat. Mandi mayat ni mak-mak pun tak tahu kan, bapak lagi tak tahu. So kita akan ambil kemudian insyaAllah. Jelas? Okey, berhenti kat sini. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.